Ustazah, kita bila sebut pasal penutupan aurat ni bukan sekadar untuk perempuan. Jadi kita punya peserta ni adalah lelaki dan perempuan sekali lah Ustazah, dan saya jemput Ustazah untuk mulakan usrah. Okay, terima kasih. Silakan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, limpahkanlah kurniaan rahmatmu kepada kami ya Allah. Bukakanlah pintu hikmahmu ya Allah kepada kami ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Permudahkanlah urusan kami. Tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Ilmu yang mana kami menambah tunduk kami kepadamu ya Allah. Kami mengurangkan rasa cinta kepada dunia ya Allah. Menambahkan rasa cinta kepada akhiratmu ya Allah. Dan ilmu ini ya Allah, berilah ilmu yang benar. Ilmu yang mampu membimbing hati kami, jiwa kami untuk tunduk patuh dan taat kepada perintahmu dan meninggalkan laranganmu ya Allah. Ilmu yang menjadikan kami lebih tawadhu' dan merendah diri ya Allah. Ilmu yang membawakan kami kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, jauhlah kami daripada ilmu-ilmu yang batil ya Allah. Ilmu yang menjauhkan dan menyesatkan kami di jalan kebenaran ya Allah. Temukanlah kami dengan guru-guru yang benar, ilmu yang benar, majlis-majlis yang benar, sahabat-sahabat yang benar, jalan-jalan yang benar ya Allah. Akhirnya pilihan yang benar untuk kami lakukan setiap hari ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, pada hari Jumat yang barakah ini ya Allah. Engkau kumpulkan kami ya Allah, ya Jami', maha mengumpulkan dengan sifatmu ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, maha pengasih, maha penyayang, maha cinta. Kau mengumpulkan kami di dalam satu majlis ilmu-Mu, di dalam taman syurga-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami kembali di taman syurga-Mu yang sebenar di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, menciptakan kami dengan sebaik-baik kejadian iaitu manusia. Lalu Engkau ciptakan kami dengan sempurna ya Allah. Kau berikan kami akal, kesihatan tubuh badan sehingga kami adalah Muslim yang mukallaf, yang mampu menanggung beban-beban, pertanggungjawaban dan amanah ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah. Kau telah menjadikan kami begitu indah ya Allah, begitu sempurna, begitu baik ya Allah. Dan sehingga saat ini kami masih lagi mampu untuk hidup ya Allah. Masih bernyawa, masih mampu untuk meneruskan kebaikan, amanah-amanah tanggungjawab yang kami lakukan ya Allah. Dan Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Sehingga saat ini kami masih lagi diberi peluang olehmu ya Allah. Untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, untuk meninggalkan maksiat, untuk melakukan dan menyambung kebaikan demi kebaikan ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon daripadamu, jadikanlah kami Muslim yang mukmin, orang Islam yang beriman, Muslim yang muttaqin, Muslim yang saleh ya Allah, yang bertakwa dan yang saleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mampu istiqamah di atas jalan-jalan kebenaran ya Allah. Berikanlah kami di kalangan Muslim yang taat, yang menyerah diri kepadamu ya Allah. Dan lalu kami mentaati perintahmu. Dan antara perintah yang menjadi jihad dan perjuangan kami pada hari ini ialah perintah dalam kami menjaga aurat kami ya Allah. Iaitu membawa maksud menjaga aib kami ya Allah. Bukanlah sesungguhnya tudung itu sekadar menutup bahagian zahir, tetapi tudung yang kami pakai ini menutup bahagian batin kami ya Allah. Dengan pakaian ini menambah ketakwaan kami. Kami ada rasa sifat malu ya Allah. Sifat orang-orang yang beriman dan sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa. Ya Allah, jadikanlah kami para wanita-wanita yang salehah yang menutup aurat, menutup aib dengan sempurna ya Allah. Jadikanlah para lelaki ya Allah, lelaki yang saleh, yang menutup aurat dan menutup aib dengan sempurna ya Allah. Dan jadikanlah zuriat keturunan kami, Rabbi habli minas salihin. Jadikanlah ya Allah daripada zuriat keturunan kami ya Allah, zuriat keturunan yang saleh ya Allah, yang istiqamah dalam menjaga maruah sebagai umat Islam, menjaga maruah diri kami ya Allah, menjaga maruah seluruh umat Islam, dan menjaga maruah agama ini ya Allah.
dan menjaga marwah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami mohon daripadamu ya Allah bahagian dunia ini kebaikan ya Allah, keberkatan ya Allah, rahmatmu ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan kami mohon di bahagian akhirat kami ya Allah dalam kebaikan ya Allah, iaitu penghujungnya di syurgamu ya Allah. Dan waqina azabannar, kami mohon perlindungan, dijauhkan ya Allah, diselamatkan diri kami, ahli keluarga kami ya Allah daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, waqina azabal qabr, waqina azabal mahsyar. Lindungi dan jauhilah kami ya Allah daripada azab kubur dan azab pada mahsyar-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah di hari Jumaat yang barakah ini ya Allah, yang mana ada waktu-waktu, ada saatnya doa tidak akan ditolak, maka kami mohon satu permohonan yang tidak layak untuk kami minta ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha, yang Mujib, yang Maha memakbulkan. Allah ya Wahhab, yang Maha memberi. Allah ya Bar, yang Maha baik ya Allah. Kurniakanlah kepada kami ya Allah syurga Firdaus-Mu buat kami ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab, dan haramkanlah buat kami ya Allah api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Syirah, ni kan ada notis apa ni? Okey. Dah dapat cross. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Papisma. Satu persatuan, satu pertubuhan yang saya sangat segani sebenarnya. Dah lama persatuan ini, saya pun kenal, saya pun tahu pertubuhan ini di kalangan mereka, kita sebut frontliner, walaupun dikatakan rakyat juga frontliner. Tapi kita tahu ini adalah barisan jihad pejuang-pejuang kita, Masya Allah, yang mempertahankan tujuan syariat itu diturunkan, iaitu mempertahankan nyawa, kan, mempertahankan batang tubuh umat Islam itu sendiri dan sebagainya, Masya Allah. Papisma adalah singkatan daripada Pertubuhan Amal Perubatan Islam Malaysia. Papisma, Pertubuhan Amal Perubatan Islam Malaysia. Dan untuk kali ini dianjurkan oleh Papisma Cawangan Johor. Sebab itu Papisma ni anggotanya adalah di kalangan para doktor. Subhanallah. Dan tadi kita bersama dengan Dr. Anisa Airul. Subhanallah. Mudah-mudahan satu hari kita dapat jumpa ya Dr. Anisa Airul. Sejuk saja melihat doktor. Masya Allah. Nama saya Hairin Anisa. Dr. Anisa Airul sebagai moderator kita hari ini. Dr. Hairin Anisa binti Tajuddin. Subhanallah. Seorang pakar kanak-kanak, merangkap timbalan pengerusi Papisma Cawangan Johor. Seterusnya Dr. Suhaizal bin Jumaat, pengerusi Papisma Cawangan Johor, semua anggota health, profesional Muslim dari pelbagai jawatan serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Satu pengiktirafan sebenarnya. Terima kasih ya kerana Papisma menjemput saya rasa satu pengiktirafan. Bagi saya tidak layak untuk bercakap di hadapan golongan profesional para doktor sekalian. Namun kerana ini adalah satu amanah, jadi saya cuba untuk menyampaikan dengan terbaik, insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang diberikan oleh Papisma adalah penutupan aurat suatu jihad. Penutupan aurat adalah satu jihad. Dan kebetulan dalam beberapa hari ini ada tular, ada viral tentang satu penulisan seorang muslimah, penulisan yang sangat baik, Masya Allah, tentang isu aurat. Isunya dia menjual ikan macam tu lah. Jadi dia menyelak lengan dia, kan? Dia selak lengan dia sebab dia ambil ikan, selut dalam air dan sebagainya. Dan adalah penjelasan dan perbincangan, kemudian penulisan jadi viral. Dan saya ambil juga peluang untuk membaca komen-komen netizen apa yang mereka faham tentang aurat. Kemudian di situ ada perbincangan pula bagaimana kerja doktor. Bila doktor terpaksa menyisir lengan, contohnya bila dalam OT kan, operation theatre kan, ataupun nurse sekian-sekian. Jadi di situ saya tengok bagus, menarik perbincangan. Terus saya minta dengan unit penyelidikan saya, kan, salah seorang memang ada di kalangan yang pakar fiqh. Kemudian kami berbincang hari ini.
Semalam saya baca viral tu, kemudian ada yang tag saya minta Ustazah kupas. Kemudian saya kata ya, insya-Allah saya akan kupas sebab Islam ini adalah satu agama fitrah dan agama yang mudah tapi bukan dipermudahkan. Agama yang memudahkan. Nanti kita akan jawab para doktor, para nurse yang selalu risau bagaimana ni pakaian kami ni sekian-sekian bila kami bertugas dan sebagainya. Masya Allah. Jadi begitu juga dengan apa jua pekerjaan yang mana memerlukan seorang wanita khususnya. Lelaki mungkin tak ada kesukaran sangat sebagaimana wanita yang mana memerlukan dia terpaksa membuka sebahagian auratnya ketika menjalankan tanggungjawab dan tugasnya. InsyaAllah kita akan kupas dengan secara baik, secara ilmiah. Sebab kalau tengok ni kertas kerja yang disediakan ni hasil daripada rujukan-rujukan ni memang dah tebal ni yang berada di tangan saya ni. Dan kita bukan berkongsi dengan mengikut hawa nafsu ataupun sebab kita sokong pendapat tu jadi kita nak ambil pendapat tu je, kita hidekan pendapat lain, tidak. Kita akan bawakan dari sudut pelbagai pendapat mazhab. Masya Allah. Mudah-mudahan ada keluasan, ada kelapangan untuk kita. Dan masa yang sama kita akan mengalukan pendapat yang terkuat. Pendapat yang paling tenang untuk kita pegang. Subhanallah. Sebelum tu, Dik rasa panas lah pula. Sampai 27. Biasa 24. Okey, lepas tu buat 2. Okey. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, saya mohon kita sama-sama share perkongsian pada petang ini supaya lebih ramai yang boleh hadir dan mendapat pencerahan. InsyaAllah. Saya bukanlah orang yang terbaik untuk menjelaskannya tapi saya cuba untuk menyampaikan dengan baik. Okey, sekarang kita pergi terlebih dahulu. Kita boleh tengok slide yang disediakan. Slide ini kita siapkan supaya kita punya perbincangan, kita punya ceramah, kan perkongsian lebih terarah, lebih ilmiah. Dan siapa yang maksudnya nak nota ni dan sebagainya, Masya Allah, maka anda boleh snap lah kan, boleh print screen. Okey, jadi sekarang kita akan tengok tajuknya adalah penutupan aurat adalah satu jihad. Baik Ustazah Asma Harun, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, bila sebut tutup aurat ada satu jihad, maksudnya satu perjuangan. Jihad asal pada perkataan jahadah, bersungguh-sungguh. Jihad, perjuangan, mujahadah adalah satu perbuatan untuk kita istiqamah, mujahadah. Subhanallah. Jadi pada zaman sekarang, sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya umatku pada akhir zaman ini memegang sesuatu hukum hakam, kewajipan syariat Allah umpama seperti menggenggam bara api. Dan kita lihat hari ini memang benar-benar berlaku. Bahkan apabila seorang wanita itu ingin menutup aurat dengan sempurna, cabaran dari sudut persekitaran, cabaran dari sudut media massa, cabaran dari sudut keinginan dia sendiri, kan, cabaran dari sudut pekerjaan dan pelbagai cabaran lagi untuk dia kekal tetap untuk menutup aurat dengan sempurna. Bagi kita mungkin, bagi kita tidak ada masalah, kita tidak ada isu dengan pekerjaan kita. Tapi di luar sana ada masih ramai yang berjuang betul-betul untuk mempertahankan aurat. Contohnya kita ada beberapa orang, sebelum ni kita ada staff yang datang daripada sebenarnya bekerja di Singapura sebagai nurse. Di Singapura walaupun orang Islam dilarang untuk memakai tudung. Bahkan mereka perlu pakai baju nurse yang skirt tu. Jadi dia kata, Ustazah, bila dia datang di tempat kami, dia nak mohon kerja sekian-sekian, dia kata saya betul-betul nekat Ustazah walaupun gaji di sana sangat tinggi. Kan, tapi bila saya nak berubah dan saya nak menutup aurat Ustazah, saya perlu tinggalkan pekerjaan saya. Yang kalau kira gaji Malaysia lebih daripada 10,000, kan harga sana dolar dan sebagainya, dia pun nurse dah lama. Kan dalam keadaan dia pun memerlukan. Dia seorang wanita yang sangat cekal dalam keadaan ibu ayahnya meninggal dunia, dalam keadaan sekian-sekian. Tetapi apabila dia mula nak berhijrah, itu permulaan jihadnya sangat hebat. Ketika saya berjumpa dengan insan ini, dia kerja Grab. Daripada gaji tinggi kan, keadaan selesa, kereta apa semua ada. Saya jumpa dia sebab dia kerja Grab. Dia kerja Grab car dan ketika jumpa saya di satu tempat, iaitu kami bersama-sama berhenti solat di satu stesen Petronas. Subhanallah. Kemudian lepas solat, saya dengar dia baca Quran, dia baca surah Ar-Rahman, kemudian dia baca terjemahan full lengkap. Saya tunggu sampai dia habis baca surah Ar-Rahman lengkap. Ini kisah benar, berlaku dalam 2 bulan yang lepas. Kemudian bila saya tunggu habis, lepas tu dia pun dah selesai, dia macam leka sangat. Subhanallah, hamba Allah ini seorang wanita muda,
wanita lebih kurang umur dalam 30 macam tu lah. Saya dengar dia baca surah Al-Rahman, kemudian dah baca Al-Rahman, dia baca terjemahan dengan kuat macam dia baca Al-Quran. Bacaannya sangat sempurna, kemudian dia baca terjemahan satu-satu, macam dia sangat leka, macam dia tak sedar. Orang keluar masuk, tapi saya tetap duduk, saya nak tunggu. Hebat ni, adik ni sangat hebat, wanita ni sangat hebat. Dah habis, lepas tu dia pusing, dia tengok saya. Lepas tu dia kata, Ustazah Asma. Ya, saya. Dia terus menangis. Dia kata, Ustazah, saya 3 hari Ustazah. Kan musim PKP saya bawa Grab, tapi saya tak ada customer 3 hari Ustazah. Dan setiap hari saya akan beli 3 keping kuih. Pagi saya makan sebiji, tengah hari saya makan sebiji, petang. Saya tak mampu Ustazah, sekian-sekian cerita, tetapi subhanallah, 3 hari ni rupanya Allah nak bagi saya satu perjumpaan dengan orang yang dah lama saya nak jumpa, iaitu Ustazah. Saya bukan nak cerita pasal nak jumpa saya tu. Saya nak cerita bagaimana bila saya tanya, subhanallah dek, cekalnya kamu, mak ayah mana? Ustazah, ayah saya ataupun mak dia baru meninggal dalam beberapa bulan lepas, kemudian beberapa tahun lepas ayah dia meninggal. Kemudian dia kata, Ustazah, hidup saya ujian demi ujian Ustazah. Meninggal sekian-sekian, kemudian saya baru saja putus tunang kali yang kedua. Pelbagai ujian dia cerita. Kemudian Ustazah, mak saya sebelum meninggal dia minta untuk saya berhijrah Ustazah, pakai tutup aurat dengan sempurna. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti kerja Ustazah dengan gaji yang tinggi, dan sekarang saya duduk melarat Ustazah. Mak, ayah tak ada, adik-beradik semua dah kahwin, saya seorang-seorang Ustazah. Saya bila dengar tu, ya Allah, hebatnya kamu. Bukannya kamu tinggalkan pekerjaan dalam keadaan kamu ada semua, kamu dalam keadaan tetapi kamu berjuang untuk menjaga aurat dan menutup aurat. Hijrah kamu hijrah yang sangat hebat. Mungkin ada orang menutup aurat, dia tak ada cabaran dari sudut pekerjaan, dari sudut keluarga, dari sudut kewangan. Tapi bila ada insan yang begini, Masya Allah, mereka telah pun berjaya melalui satu ujian, melepaskan bahagian dunia, bukan sedikit, dan bersedia untuk menghadapi kesusahan dunia. Allahu Akbar. Kemudian saya ada mesej-mesej lagi apa yang dia jana pendapatan dia, sebab Grab tak jalan, dan lagi perempuan susah, kemudian orang dalam COVID tak nak naik Grab. Kemudian dia kata kadang-kadang bila mesej, kamu buat apa sekarang kan? Dia tak pernah minta bantuan ke apa, dia nak survive juga sendiri. Kata saya bersih rumah orang, saya jaga orang tua, apa-apa pekerjaan yang dia boleh survive. Masya Allah. Dan ketika dia jumpa saya, masa dia datang ke sini, dia pakai tudung bulat, tudung labu macam saya pakai. Saya kata, hebatnya kamu dek, daripada kamu dulu free hair, kan dengan pekerjaan kamu, kamu pakai skirt, kamu berubah seperti ini. Dia kata, Ustazah, walaupun saya hilang bahagian dunia, yang paling utama saya tenang sangat Ustazah. Ketenangan ini saya tak pernah rasa selama saya bekerja, selama saya ada kewangan dan sebagainya. Subhanallah. Sebab itu bila kita sebutkan menutup aurat ni satu jihad, ia benar, satu perjuangan. Kalaupun kita tidak ada masalah dari sudut fizikal bab menutup aurat, kita sedang berjuang dengan hawa nafsu kita. Ramai mana wanita yang menutup aurat dengan sempurna, berlawan dengan hawa nafsunya. Dengan hawa nafsunya apa? Nak juga ikut fashion. Hawa nafsunya nak juga nampak cantik. Hawa nafsunya nak juga mengikut peredaran zaman. Malu di khalayak sekian-sekian, rasa macam ketinggalan dan sebagainya. Dan hawa nafsu yang lain pula adalah godaan, bisikan, aku baik, aku sempurna, riak, takabur, ujub. Sebenarnya duduk di mana-mana keadaan sukar untuk menutup aurat ataupun keadaan mudah, kita sebenarnya tak lari daripada menutup aurat. Itu adalah satu jihad, satu perjuangan kita. Hari ini kita lihat aurat bukan sekadar wanita yang jadi isu ataupun masalah. Lelaki juga menjadi satu isu yang berat. Bagaimana kita lihat pakaian sukan lelaki yang sangat ketat sehingga melihatkan bentuk tubuh badan. Ini bila saya sendiri buat kajian merujuk kepada alim ulama, ia juga dihukumkan sebagai haram. Walaupun ada yang dikatakan makruh, tapi pendapat lebih kuat apabila terlihatlah lekuk-lekuk pada badan. Sama ada dia bermain dia cycle ke kan, cycling ke, main basikal ke, dia berenang ke, dia buat apa-apa sukan yang memerlukan pakai seluar ketat, kemudian menampakkan bonjolan-bonjolan dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik, itu bukan sekadar aurat, itu juga adalah melibatkan maruah dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, lelaki juga tidak terlepas daripada hukum hakam yang berkaitan dengan aurat. Dari sudut ketat dan juga menampakkan bentuk badan, kemudian menampakkan warna kulit, kemudian menampakkan bahagian aurat itu sendiri. Subhanallah. Nanti kita akan jelaskan berdasarkan nota yang disediakan. Alhamdulillah, terima kasih, nota ini disediakan dibantu oleh pegawai penyelidik yang bernama Ustazah Akilah.
Okey, dia merupakan pemegang ijazah daripada Masjid Al-Azhar dalam bidang syariah fiqh. Okey, baiklah. Kita akan tengok penutupan aurat satu jihad. Overview perbincangan kita pada petang ini ialah apa itu aurat? Hukum dan dalil mengenai aurat. Had aurat lelaki dan perempuan. Trend pakaian lelaki dan perempuan yang tidak patuh syariah. Pakaian muslimah yang menepati kehendak syariat. Hukum menzahirkan aurat. Isu berkaitan aurat, rusah aurat pesakit dan perawat. Ini berkaitan dengan doktor dan sebagainya. Aurat antara perempuan Islam dengan bukan Islam. Aurat dengan IPA. Okey, Nabi SAW memang ada sebut. IPA itu maut. Maksud Nabi bagi peringatan, bahaya. Tolong jaga hubungan dengan IPA, batasan-batasan. Sebab ramai yang duduk serumah, dah rasa macam adik-beradik dan sebagainya. Tapi Nabi sebut sesungguhnya IPA 2 itu maut. Bukan maksudnya maut mati, tetapi Nabi nak memberikan satu bentuk ancaman, satu bentuk peringatan. Okey, yang ke-8, doa agar kita boleh menjaga aurat dan aib diri. Subhanallah. Jadi 8 overview perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan aurat. InsyaAllah. Sekarang kita akan pergi tengok. Pertama iaitu dari sudut bahasa. Apa itu aurat? Aurah. Perkataan aurah itu sendiri adalah asal dari aurat dalam bahasa Melayu yang kita sebut ni adalah asal daripada perkataan Arab aurah yang membawa maksud keaiban. Bila kita sebut menutup aurat, kita sedang menutup keaiban diri. Kita sedang menutup maruah diri kita. Dan orang yang menutup aurat, dia adalah orang yang menutup aib dan dia orang yang bermaruah dan orang yang dimuliakan. Dan orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang buat pelbagai perkara untuk dimuliakan oleh manusia. Tetapi antara nak dapat kedudukan dimuliakan oleh manusia, dipuji oleh manusia, kan, dilihat oleh manusia, dan di antara usaha kita untuk dipuji, dimuliakan oleh Allah, sebenarnya untuk dimuliakan oleh Allah ia jauh lebih mudah berbanding untuk mendapat kemuliaan di sisi manusia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala apabila memerintahkan kita membuat sesuatu perkara, ia adalah mengikut kemampuan kita. Dan kita tahu Islam adalah satu agama fitrah, iaitu agama yang memenuhi keperluan. Dan ia mengikut keperluan kita, ia tidak bertentangan. Dan apabila kita mengikuti agama fitrah ini, kita kembali kepada fitrah kita. Asal kejadian kita, jiwa kita yang sebenar, jiwa insani, jiwa nurani dan sebagainya. Masya Allah. Maka apabila kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah satu bentuk kita sedang kembali kepada fitrah penciptaan kita. Tapi kita mula rebel atau mula berlawan dengan fitrah ini apabila kita semakin dewasa, semakin besar. Kerana kita dah diberikan akal, kita diberikan hawa nafsu, diberikan sekian-sekian. Akhirnya kita rasa kita lebih, na'udzubillah, kita lebih bijak. Kita lebih hebat. Na'udzubillah min zalik. Kita merasakan bahawa hukum hakam Allah kadang-kadang tidak mengikut keadaan semasa ataupun kita mengubah mengikut kehendak kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, apabila kita taat perintah Allah, maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi ganjaran, kita dipuji. Tapi untuk dapat pujian manusia, kadang-kadang manusia terpaksa menggadaikan maruahnya. Manusia kadang-kadang menggadaikan kedudukan dirinya dan sebagainya untuk dipuji, untuk dimuliakan oleh manusia dan sebagainya, melalui cara yang salah. Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, manusia yang sedar hakikat dirinya tidak ada apa-apa, la haula wala quwata illa billah, dan sedar bahawasanya Allah ya Khaliq yang menciptakannya, dan kita dimiliki oleh Allah ya Malik yang maha memiliki kita. Sebenarnya kalau kita sedar hakikat ini, Masya Allah, kita akan menjadi hamba Allah yang tidak ada sedikit pun bantahan. Bila kita tahu ini perintah Allah, okey, no kompromi. Okey, ini larangan Allah, okey, tinggalkan, no kompromi, tak ada cari-cari alasan dan sebagainya. Masya Allah. Maka insya Allah kita di kalangan orang yang dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, kita tengok lagi dari sudut syarak. Aurat itu bahagian-bahagian tertentu pada bahagian badan manusia yang wajib ditutupi daripada pandangan orang yang diharamkan melihatnya, iaitu bukan mahram. Kan kita panggil bukan mahram. Okey, yang mahram kalau kita sebut macam ni. Ajnabi adalah orang luar. Kan biasa kita dengar perkataan ajnabi. Apa maksud ajnabi? Ingatkan Nabi ada kaitan dengan Nabi? Tak. Ajnabi maksudnya adalah pihak luar. Orang luar daripada ahli keluarga yang kita boleh buka aurat. Jadi bila sebut mahram, mahram adalah orang yang haram untuk kita nikah. Ibu ayah, adik-beradik, bapa saudara, mak saudara, tok saudara, kan, anak saudara, sepupu, ajnabi.
Sepupu adalah orang asing. Perkataan ajnabi membawa maksud orang asing. Walaupun dia tu sepupu, maksudnya asing itu di sini adalah orang yang boleh kita nikah. Bila sebut mahram, orang yang haram untuk kita nikah, orang-orang ini kita boleh melihatkan aurat kita, tetapi masih jaga adab, jaga akhlak. Bukan mentang-mentang aurat sama perempuan atau pusat lutut, habis dia nampakkan je bahagian atas. Tidak. Itu ada melibatkan bab sifat malu dan sebagainya, akhlak, adab dan sebagainya. Okey, baiklah sahabat-sahabat sekalian. Hukum mengenai aurat. Lelaki dan perempuan Muslim yang telah akil baligh. Okey, akil baligh iaitu apa maksud akil baligh? Akil. Tiba-tiba ada orang nama akil pula kan. Akil, asal perkataan aklun, iaitu berakal dan baligh. Itu sebut akil baligh. Maksud berakal dan juga dah sampai umurnya. Baligh bagi orang lelaki ada 3 tanda-tanda baligh orang lelaki. Yang pertama, mimpi basah. Kan? Kalau tak mimpi tak basah-basah kan, umur dah 15 tahun. Mak ni duk tanya, kau dah mimpi belum? Mimpi apa mak? Tiap malam mimpi. Alah, mimpi macam tu, mimpi kau pasu kau basah. Tak adalah mak. Umur dah 15 tahun dah budak tu, automatik balik. Yang pertama, mimpi basah. Kalau dia tak mimpi-mimpi, tak datang daripada mimpi balik dia tu, maka kalau dia umur 15 tahun, anak lelaki ni automatik dia balik. Kemudian kalaulah belum umur 15 tahun tapi suara dia dah mula berubah, halkum dia dah naik, badan dia pun dah kaka, dah apa tu bahasa Ganu, nampak sasa apa, dah nampak perubahan suara apa semua, itu juga ada tanda-tanda dia dah pun akil baligh. Subhanallah. Kemudian yang kedua, bagi wanita pula ada 5 tanda. Yang paling utama adalah datang haid. Tapi ada wanita yang tak datang haid, ada, saya jumpa, orang kampung saya pun ada. Bagi wanita yang tak datang haid, automatik umur 15 tahun, automatik dia adalah baligh. Subhanallah. Kemudian tanda yang ketiga, perempuan juga mimpi basah. Kalaulah seorang wanita, anak kita kata mimpi basah, adakah wanita boleh ihtilam iaitu mimpi basah? Boleh. Ini ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Ummu Salamah. Lalu Nabi menjawab, boleh. Iya, wanita juga boleh ihtilam jika kamu mendapatinya, maka mandi wajib. Boleh, perempuan pun boleh mimpi basah. Kalau anak perempuan kata dia mimpi basah, maka itu salah satu tanda baligh. Kemudian yang keempat, tanda baligh wanita adalah perubahan kepada bentuk badannya. Dah naik bahagian atasnya, bahagian pinggulnya dah nampak apa semua, dah berubah, dah naik. Menunjukkan proses kematangan itu berlaku pada tubuhnya. Sebab ada yang dah janam, tak ada kosong. Ada yang dah janam, dah mula naik dah. Baiklah, kemudian yang kelima, tanda baligh seorang wanita iaitu dia boleh mengandung. Mungkin wallahualam macam mana kan, haid tak datang apa, tapi musai kalau haid tak datang mengandung. Tapi automatik kalau anak tu mengandung kan, kalaulah anak itu mengandung umur 12, umur 13, 14, automatik dia balik. Sekiranya ada kes berlaku boleh mengandung tanpa datang haid dulu. Wallahualam. Okey, baiklah. Jadi kita nak sebut pasal akil balik. Lelaki dan perempuan boleh tengok di sini ya. Lelaki dan perempuan Muslim yang telah akil baligh wajib menutup aurat dengan sempurna. Dalil wajib menutup aurat, rujukan kita adalah surah An-Nur ayat 31. Surah An-Nur ayat 31. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, kita tak baca ya. Firman Allah tu kita baca maksud terus. Dan hendaklah mereka menutupkan kain yang dipakai untuk menutup kepala tudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Subhanallah. Pertama, perkataan di situ kita dapati iaitu menutupkan kain yang dipakai untuk menutup kepala tudung ke dadanya, kan, kepala sehinggalah ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Perkara yang kedua di sini adalah perhiasan, keindahan dan sebagainya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka iaitu ayah mertua atau anak-anak lelaki mereka. Ini ceritanya perempuan ya, perempuan. Atau anak-anak lelaki suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau anak-anak lelaki kepada saudara-saudara lelaki mereka atau anak-anak lelaki kepada saudara-saudara perempuan mereka, anak saudara, atau wanita-wanita Islam atau budak-budak suruhan yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang kita bacakan di surah An-Nur ayat 31 ni, Allah menerangkan secara detail
Wahai para wanita, aurat kamu boleh diperlihatkan kepada siapa? Sampai satu. Itu pun ada perbahasan yang panjang. Okey, sekarang kita pergi kepada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajuli wa la imra'atu ila aurati al-mar'ah wa la yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahidin wa la tuqdi al-mar'ah ila al-mar'ati fi thawbil wahid. Allahu Akbar. Hadis sahih riwayat Muslim yang bermaksud, tidak boleh untuk seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki yang lain. Ini aurat lelaki. Dan tidak boleh bagi seorang perempuan untuk melihat aurat perempuan yang lain. Serta tidak boleh untuk seorang lelaki berbaring dengan lelaki yang lain di dalam selimut yang sama. Demikianlah juga tidak boleh untuk seorang perempuan berbaring dengan perempuan yang lain di bawah selimut yang sama. Allahu Akbar, subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan ya, hari ini kita baca hadis Nabi ini adalah pada zamannya, pada ketikanya. Larangan Rasulullah daripada hadis yang sahih ini sangat relevan. Kalau satu ketika masa kita kecil dulu contoh, masa tu belum ada media sosial, belum didedahkan apakah masalah-masalah sosial, kan kita tak tahu apa statistik, kes gay ke, kes lesbian ke, kita tak tahu. Benda tu macam undercover kan, maksudnya memang tidak didedahkan, subhanallah. Tapi hari ini bila kita baca rupanya Nabi SAW dah melarang. Bagaimana kalau kita baca masa ketika yang tak ada pun viral tentang isu-isu begini, mungkin kita akan melihat kenapa orang lelaki tengok orang lelaki pun tak boleh, orang perempuan tengok orang perempuan pun tak boleh. Lepas tu Nabi siap larang, tidak boleh untuk seorang lelaki berbaring dengan lelaki yang lain dengan satu selimut. Lepas tu perempuan dengan perempuan, kita kata kita ada kawan baik kot, kawan baik kita duduk satu selimut. Kan kita sama-sama share sekian-sekian. Rupanya itulah agama Islam yang sempurna, yang indah, yang memahami kelemahan manusia. Agama Islam kita tahu adalah agama yang diciptakan oleh Allah sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang Khalik. Allah yang paling tahu kelemahan, kelebihan, kekuatan kita. Maka disebab itu, larangan ini telah wujud sebelum berlakunya. Saddu zara'i, itu kawaid fiqh, iaitu Islam yang agama yang menghalang. Saddu zara'i, dia menyediakan penghalang untuk keburukan itu sebelum berlaku keburukan. Jadi ibu ayah sekalian, kalau kita ada anak perempuan, selimut pun asing, jangan dicampur-campur. Kalau ada anak lelaki pun, selimut asing. Saya sebut begini, bukan kata Ustazah jadi sangat Ustazah ni, pesimis sangat. Kenapa fikir bukan-bukan, asyik bersangka buruk je. Sebab saya dah dapat kes-kes yang begini. Lesbian berlaku di kalangan adik-beradik, gay berlaku di kalangan adik-beradik. Bahkan sumbang mahram berlaku, zina berlaku di kalangan adik-beradik. Perempuan, kakak dengan abang ataupun kakak dengan adik lelaki. Nauzubillahi min zalik. Kerana apa? Ni kan media sosial, internet. Mereka dapat dalam keadaan usia mereka yang masih mentah. Akhirnya mereka tak kuat untuk menghadapi godaan tu. Sama-sama tengok video lucah, sama-sama terangsang. Dan apabila mereka melakukan dalam rumah, waktu malam, ibu ayah pun dah lena, tak ada siapa syak, tak perlu keluar rumah, tak perlu susah cari pasangan. Nauzubillah min zalik. Mereka buat pengakuan dengan saya. Kan, melalui telefon ada, melalui WhatsApp, melalui PM ada. Ini realiti yang kita hadap hari ini. Jadi sebab itu ibu ayah sekalian, anak lelaki, anak perempuan, walau bagaimanapun perlu diasingkan. Kalau pun rumah tu tak ada macam mana pun, wajib binalah macam mana penghadang bila nak tidur dan sebagainya. Dan ibu ayah tolonglah berhati-hati. Bukan kita ni bersangka buruk, tapi istilahnya berhati-hati. Pada waktu malam sekali-sekala pergi tengok, pukul 2, pukul 3 kan, terkejut tu bangun pergi tengok. Dan pastikan bilik anak perempuan mesti dikunci. Kita pun ada kunci supaya kita boleh survey dia buat apa tengah malam. Tapi mesti ada kunci untuk dia tak berlaku apa-apa keburukan dan sebagainya. Nauzubillah. Saya dapat banyak kes, tuan-tuan perempuan saya kalian. Kes cabul abang terhadap adik, saya dapat banyak kes, bukan sikit. Kes cabul abang terhadap adik, walaupun tak sampai rogol, tapi pencabulan itu telah memberi impak yang sangat dahsyat. Mereka yang buat pengakuan bagaimana hidup dia gelap, hidup dia rasa kotor dan sebagainya. Dia dicabul waktu malam oleh abang, oleh adik lelaki, oleh ayah dan sebagainya. Sebab itu
berhati-hati ini adalah satu sifat orang mukmin, sifat orang soleh. Kerana bukan kerana kita bersangka buruk, abang gini anak kita kena kunci tu, bukan bersangka buruk pada anak, kau ni tak percaya anak. Tak, itu perintah Islam untuk kita berhati-hati dan menghalang sesuatu sebelum ia berlaku. Jadi tengok seperti mana yang hadis Nabi sebut ni, sahabat-sahabat sekalian, jelas. Nabi sebut tidak boleh. Dik, kamu ambil kursi lah dik. Tidak boleh untuk seorang lelaki melihat kepada orang lelaki yang lain, dan tidak boleh bagi seorang perempuan untuk melihat orang perempuan yang lain, serta tidak boleh untuk seorang lelaki berbaring dengan lelaki yang lain di dalam selimut yang sama. Demikian juga tidak boleh untuk seorang perempuan berbaring dengan perempuan yang lain di bawah selimut yang sama. Subhanallah. Okey, had aurat lelaki. Bismillah. Aurat lelaki daripada pusat hingga ke lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fawqa ar-rakbataini minal aurah wa ma asfala surrati wa fawqa ar-rakbataini minal aurah. Maksudnya apa saja yang di atas kedua lutut merupakan bahagian daripada aurat, dan apa saja yang di bawah pusat dan di atas kedua lutut adalah aurat. Subhanallah. Okey, ini antara trend pakaian lelaki yang tidak patuh syariah. Okey, pakai ketat, seluar, pakai jeans ketat, melekat, itu tak patuh syariah. Sebab larangan berpakaian ketat juga terpakai kepada lelaki, bukan perempuan saja dilarang memakai ketat. Jelas perbincangan para ahli ulama, lelaki juga dilarang berpakaian ketat. Okey, kemudian yang pertama tu dia tulis berseluar pendek di atas lutut. Jadi jelas daripada riwayat Abu Ayyub Al-Ansari ini menyebutkan tentang batas aurat lelaki. Jadi kepada para lelaki sekalian, walaupun anda atas nama sukan sekalipun main bola, anda boleh pakai seluar pendek tu, tapi biarlah ada seluar lain bahagian dalam tu untuk menutup bahagian aurat. Biarlah seluar kita itu memenuhi syarak, memenuhi mengikut batasan, iaitu di bawah bahagian lutut. Dan ada yang pakai seluar ketat, tutup tak nampak warna kulit, tapi ketat menampakkan bentuk badan. Jadi ia perlu memenuhi syarat-syarat seperti itu. Ada orang kata, susahnya Islam, macam-macam, itu tak boleh, ini tak boleh. Sebenarnya bila kita hitung antara yang tak dibenarkan dengan dibenarkan, lebih banyak dibenarkan. Terlalu banyak kelonggaran yang dibenarkan tapi tidak di-highlightkan. Kenapa kita duduk menghitung apa yang tidak dibenarkan Allah dan kita rasa berat dan sebagainya. Sedangkan bila kita mentaati larangan Allah lalu kita tinggalkan, diberikan pahala, diberikan syurga. Bukan Allah nak sengaja menyusah-nyusahkan kita. Allah ingin menguji ketaatan kita, sifat hamba kita. Kan kita tak ada apa-apa, kita hamba, Allah Tuhan kita. Dan terpulang kepada Allah, terpulang kepada Tuhan kita untuk menentukan kan syarat-syarat untuk masuk syurganya. Jadi apabila kita enggan untuk mematuhi syarat-syarat, janganlah kita menyalahkan Allah apabila kita dalam keadaan kecelakaan. Apabila na'udzubillah diheretkan ke neraka dan sebagainya, ketika itu janganlah kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana syariatnya, penerangannya, hukum hakamnya telah jelas diberitahu melalui Rasulullah, melalui para alim ulama dan sebagainya. Jadi wahai para lelaki sekalian yang masih lagi tidak menutup aurat dengan sempurna, kadang-kadang saya tengok isteri dah pakai elok, anak pakai elok, tiba-tiba ayah tu pakai seluar pendek, kan ngam-ngam je lutut, bila duduk terselak lutut. Maka kenalah merasakan bahawa itu adalah satu dosa yang besar, dan bila kita rasa itu dosa yang besar yang membawa kepada kecelakaan, maka insya-Allah kuat untuk kita meninggalkannya. Jadi antara yang boleh dengan tak boleh, lebih banyak boleh. Yang tak boleh pakai seluar atas lutut je. Kita boleh pakai seluar slack, kita boleh pakai seluar ni, kita boleh pakai sekian-sekian, boleh pakai jubah, boleh pakai kain plekat. Banyak lagi yang boleh daripada yang tak boleh. Samalah yang muslimat. Tapi kita duk fokus yang tak boleh. Sebab yang tak boleh ini adalah diperindahkan oleh syaitan. Diperindahkan oleh hawa nafsu. Bahkan yang boleh ini adalah harus kan. Yang boleh ini hanyalah suara iman. Jadi kadang-kadang kita kalah dengan suara hawa nafsu. Okey, kita tengok lagi. Okey, yang pertama besar pendek di atas lutut, pakaian terlalu ketat. Okey, dua tu je. Tapi saya nak jelaskan juga. Orang lelaki, bahagian atas, dikata bahagian atas tak aurat. Lalu dia pun buka. Kan, tunjukkan dia punya sadar. Kan, pakai pun baju yang nipis. Lepas tu dengan berketak-ketak. Baiklah. Walaupun bahagian atas badan lelaki itu tidak aurat, tetapi dilarang untuk ditunjukkan kepada wanita ajnabi. Maksud tak aurat ni dia bolehlah kalau sama lelaki. Itu pun kenapa sekarang kita tengok golongan LGBT sangat menular, sangat banyak, meningkat berganda-ganda.
Dan kalau kita, kalau tuan-tuan puan-puan pernah tengok, saya tak pernah tengok tapi ada orang snap pada saya. Kan orang snap Ustazah macam mana ni? Kenapa puan dapat daripada mana ni ayat-ayat lucah macam ni? Ustazah ini grup suami saya. Grup suami puan. Ustazah, suami saya ni ada grup sesama lelaki. Dia kata alah bukan campur perempuan lelaki je. Lepas tu bila saya tengok Ustazah, grup tu Ustazah tahu tak? Dia orang bukan post gambar perempuan seksi-seksi ada juga. Tapi banyaknya gambar video lelaki sasa yang sado-sado, gambar lelaki yang seksi. Lepas tu masing-masing cakap lucah Ustazah. Na'udzubillah. Dah jadi macam tu. Saya kata ya Allah dahsyatnya. Kemudian saya pernah dapat snap gambar-gambar apa? Gambar-gambar komen-komen wanita pada ni contoh artis kan, artis yang sadar. Pilah makan. Mati. Assalamualaikum. Ustazah, Assalamualaikum. Ustazah, boleh unmute tak? Ustazah boleh unmute? Ustazah? Ustazah, minta unmute Ustazah. Ustazah, Assalamualaikum. Ustazah? Ustazah? Ya Allah. Ustazah. Boleh call Ustazah kot? Lelaki pakai sado-sado, pakai seksi depan isteri. Itu bukan sekadar dapat pahala pula. Kan, sado-sado ambil gambar berkongsi dengan isteri je. Isteri pun buat-buatlah kagum. Wow, hebat, seksi. Contoh macam tu lah kan. Jadi samalah isteri pun menunjuk-nunjuk pakailah begitu ni dengan suami lain pula kan. Boleh pakai baju kelawar tapi bukanlah yang koyak sebab terubah pun jatuh nanti. Kan, subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu secara umum bagi aurat lelaki. Pakailah pakaian yang mana boleh menutup aurat dan menutup aib kita dan tidak menimbulkan syahwat kepada orang yang memandang, sama ada perempuan ataupun lelaki. Okey, sekarang kita tengok aurat, had aurat perempuan. Aurat perempuan seluruh tubuh, badan kecuali muka dan tapak tangan. Sayyidatina Aisyah pernah menceritakan bahawa pada suatu hari kakaknya iaitu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha datang sedangkan dia berpakaian nipis, ini jarang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nama saya Asma. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Abu Daud. Ya Asma, innal mar'ah idza balagatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadha wa hadha. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, wahai Asma, apabila seorang wanita telah sampai haid, dah balik, subhanallah, maka lelaki ajnabi tidak boleh melihatnya kecuali dengan kadar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan pada muka dan kedua tapak tangannya. Muka dan dua tapak tangan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saya sebaik awak ambil kerusi sekejap. Ada setengah jam lagi masa kita. Okey. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ni kenapa selalu saya ingat. Okey. Bila Nabi menunjukkan kepada Asma, Nabi tegur, wahai Asma, apabila wanita itu dah sampai umur balik, maka dia tidak boleh menunjukkan. Laki ajnabi, laki asing tak boleh melihat dirinya kecuali Nabi tunjuk telapak tangan depan dan juga belakang. Depan belakang ni tak aurat, belakang pun tak aurat, depan pun tak aurat. Kan, sebab tu disebut dua telapak tangan. Tapak depan, tapak belakang. Okey, kemudian dan wajahnya. Sebab itu jumhur ulama subhanallah mengatakan bahawasanya wajah wanita bukan aurat. Wajah wanita bukan aurat. Cuma ada pendapat sebagai ulama mengatakan wajib menutup muka itu bukan dalam bab aurat. Itu dalam bab tabarruj ataupun dalam bab menjaga keaiban wanita ataupun menjaga diri wanita itu sendiri. Bab tabarruj lah, sebab menarik perhatian. Tabarruj ni dia asal perkataan daripada buruj, iaitu satu bintang yang sangat cantik. Bila dia ada,
tenggelam bintang-bintang yang lain. Jadi tabarruj ini soalannya, apabila wanita ini menampilkan diri di khalayak ramai, dia terlalu menarik perhatian. Jadi sebab itu, sebagai ulama kata wanita semua menarik perhatian, wajib tutup belaka. Ada yang kata wajib tutup bagi wanita yang sangat menjadikan apabila lelaki yang memandang kan, menaikkan syahwat sekian-sekian, wallahu alam, tetapi ia bukan perbincangan dalam bab aurat. Jadi jelas aurat wanita adalah boleh seluruh anggota badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Sebab itu walaupun wanita itu berniqab, tapi bila melakukan haji ketika tawaf, wajah tu mesti diperlihatkan kepada Kaabah perlu dibuka. Okey, baiklah kita tengok lagi. Okey, trend pakaian wanita yang tidak patuh syariah. Cuba lihat. Tudung dililit di leher atau tidak menutupi dada. Sahabat-sahabat sekalian, ini trend sekarang. Saya tengok ramai sangat muda-mudi pakai tudung lilit leher sahaja. Kemudian jelas sangat kelihatan bahagian dada, bahagian payudara dan sebagainya jelas. Memang menampakkan kan lekuk-lekuk dan sebagainya. Sebab itu bila firman Allah menyebutkan perlu melabuhkan, maksudnya menutup bahagian dada. Suka saya ingatkan bahagian dada ni sahabat-sahabat. Okey, para muslimah sekalian, kalau kita nak pakai tudung, nak pakai macam mana pun fashion terpulang. Kan nak lilit, nak pusing, nak itu, nak ini, nak pin sana pin sini terpulang. Shawl ke apa, tak ada masalah. Sebenarnya Islam bukan membataskan fashion, tidak. Tidak ada istilah fashion itu tak dibenarkan ke tidak. Selagi mana ia mematuhi syarak, kan memenuhi syarat-syarat basic menutup aurat, maka ia dibenarkan. Okey, bila saya sebut pasal tudung, wahai para muslimah yang saya kasih, yang saya sayangi sekalian, tudung yang kita pakai ia bukan sekadar berfungsi untuk menutup aurat kita. Dia juga berfungsi untuk menutup aib kita, dan ia juga berfungsi sebagai menambahkan rasa malu kita. Subhanallah. Tapi hari ini kita lihat ramai wanita bertudung tetapi sifat malu tidak ada. Subhanallah. Sifat malu tidak ada. Dalam keadaan memakai tudung tetapi dengan ambil gambar berposing dengan gedik-gedik, lepas tu buat TikTok dengan lagu sekian-sekian, bergurau bebas dengan lelaki, karaoke sebelum menyanyi di khalayak ramai, macam-macam lah keadaan. Subhanallah. Bukannya kita sebutkan ayat daripada bertudung baik tak payah kan, kalau macam tu perangai baik tak pakai tudung, tak. Bahagian dia pakai tudung tu alhamdulillah, tetapi kena faham konsep kita memakai tudung adalah bukan sekadar untuk kita menutup aurat aib kita, tetapi tidak ada sifat malu, aib yang lebih besar. Tak ada sifat malu adalah aib yang sangat besar sahabat-sahabat sekalian. Dan hari ini kita lihat tudung yang pelbagai fashion ini, bukan saya mentang-mentang saya pakai macam ni Ustazah, tegur. Saya sebut daripada awal, pakailah fashion macam mana. Tetapi jangan sampai kerana fashion tudung kita membuatkan kita lebih menarik daripada orang yang tak bertudung. Itu sangat bahaya. Bahkan rupanya hari ini tudung dipakai kerana fashion, bukan kerana menutup aib. Sebab walaupun dia pakai tudung tetapi aibnya tetap terbuka. Dia tetap posing, buat itu, buat ini, mendedahkan maksudnya maruah diri sebagai seorang wanita muslim, dia tak jaga. Na'udzubillah min zalik. Maka apabila kita melihat situasi ini, kita sangat bimbang. Sebab wanita rupanya bila pakai tudung, dia nak menyelahkan kecantikan, bukan nak menyembunyikan kecantikan. Sepatutnya fungsi memakai tudung itu adalah antaranya adalah menyembunyikan kecantikan. Kan, kerana kecantikannya adalah diberi pahala bila dia tunjuk kepada mahramnya, terutamanya pada suaminya. Tetapi hari ini fungsi tudung kadang-kadang hanya dijadikan sebagai fashion untuk menyelahkan lagi kecantikan. Nauzubillah min zalik. Okey, jadi bila tudung lilit leher saja, saya tengok memang terlalu ramai remaja hari ini memakai yang demikian. Bahkan bukan remaja purba pun sama, iaitu mak-mak pun sama, dan terikut fashion, lepas tu menampakkan lekuk. Kalau dia pakai baju tu longgar besar sampai tak nampak, itu mungkin pas, wallahu a'lam. Tapi kalau menampakkan lekuk-lekuk badan, maka ia tidak memenuhi syarat. Okey, yang kedua, tidak menutup aurat lengan. Ni pakai yang singkat. Kalau kita tengok lagi ni fashion yang saya perasan, lengan singkat. Kemudian satu lagi kain singkat. Ataupun dia pakai dia pakai macam mini jubah ke, pakai jubah yang berfashion lah. Tapi dia pakai singkat. Lepas tu dia pakai stokin ke apa. Saya kata, oh fashion sekarang kot. Nampak apa dia panggil? Stylo. Satu lagi ni. Urban. Ikut trend. Macam tu. Kan? Macam catchy-catchy gitu kan. Wallahu a'lam. Okey, jadi
tak menutup aurat dengan, macam semalam saya tengok ada seorang wanita dia pakai baju t-shirt sampai sini, baju t-shirt, lepas tu dia pakai setonggang sarung lengan yang melekat nampak. Jadi yang tu kita akan bincangkan juga. Okey, seterusnya trend pakaian muslimah tidak syar'i, sanggul tinggi, ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Kemudian yang keempat, tidak menutup aurat kaki dan kasut tumit yang berbunyi. Okey, nanti kita bincang ya tentang aurat kaki. Kita akan kupas pasal isu aurat kaki. Ramai orang akan tanya ni, Ustazah kan ada pendapat mengatakan kaki tu tak aurat, tak boleh tak nak guna pendapat tu. Kedua, Ustazah saya duduk dengan ipar-ipar, susah nak pakai stokin juga dalam rumah. Ustazah kalau waktu kenduri sekian-sekian, macam-macam kita akan bincang. Jadi kita kena share perbincangan ni sahabat-sahabat supaya ramai dapat manfaat, dapat pencerahan. Okey, kita tengok dulu larangan bersanggul tinggi bagi wanita. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Dan golongan ini begitu ramai pada hari ini, terlalu ramai. Dan kita bila melihat golongan ini di hadapan mata kita, lalu berdoalah kita, ya Allah berilah dia hidayah, berilah dia kebaikan ya Allah, berilah kesedaran. Ini hadis yang sahih riwayat Muslim yang bermaksud Nabi menyebutkan dua kategori ataupun dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya. Nabi kata belum pernah, maksudnya di zaman Rasulullah pun tak ada. Walaupun Rasulullah membesar di zaman Arab Jahiliyah, kan Rasulullah membesar lahir di zaman tu Arab Jahiliyah, disebut jahil, tak bertamadun, pun tak ada. Daripada sejak Nabi lahir sampai Nabi dewasa, sampai Nabi hampir nak meninggal dunia, Nabi kata dua kategori penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya, iaitu satu kaum yang memegang cemeti, iaitu pemukul seperti ekor lembu, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Maksud zaman jahiliyah, zaman orang musyrik, orang-orang Arab pun masa tu walaupun dia orang musyrik, orang kafir sekalipun tak pakai teruk macam ni. Nabi kata dua golongan penghuni neraka yang tak pernah aku lihat lagi. Iaitu antaranya golongan kedua, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka memakai pakaian tetapi tidak menutup keseluruhan aurat, mereka cenderung untuk tidak mentaati Allah Ta'ala dan mempengaruhi orang lain daripada mentaati Allah. Dengan kata lain, mereka mengajak-ajak lelaki melakukan zina, mempunyai sanggul seperti bonggol unta supaya orang kagum kepada mereka. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan menghidu baunya, walaupun bau syurga itu mampu untuk dihidu sejauh perjalanan tertentu. Allahu Akbar, subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, golongan yang Nabi sebutkan ini, khalidina fiha, na'udzubillah, antara golongan yang kekal di dalam api neraka Allah. Yang mana Nabi sebut mereka tidak akan masuk syurga selama-lamanya, mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan menghidu baunya. Bahkan masuk syurga dan menghidu wangian syurga. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan sesungguhnya bau syurga itu boleh dicium sejauh 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, kita hidup di dunia ini, kita ada keluarga, kita berkasih sayang, hidup satu keluarga dalam rumah, kan? Tetapi kita bimbang kalau kita tidak satu keluarga masuk syurga Allah. Bukan kerana ahli keluarga kita tak solat, bukan kerana tak zakat, bukan kerana tak puasa, tetapi rupanya kerana kita kalah dengan hawa nafsu nak ikut trend semasa. Kita benarkan, kita biarkan anak perempuan kita mengikut trend semasa pakai ketat. Kita kata alah dia masih muda, bagilah dia nak rasa, kalau tak dia memberontak. Tapi bukan mudah tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian. Kalau dah membiasakan anak berpakaian begini daripada kecil remaja, bukan mudah untuk dia meninggalkannya. Jadi sebab itu perkara ini perlu ditanam, perlu jelas oleh ibu ayah sekalian. Jangan biasakan anak, kan, berikan mereka penghargaan apabila mereka tutup aurat dengan baik, selalu puji, selalu hargai mereka di atas ketaatan mereka kepada perintah Allah dan perintah kita. Masya Allah. Okey, sekarang kita sambung lagi. Larangan menghentakkan kaki semasa berjalan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu." Sadaqallahul Azim, surah An-Nur ayat 31. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka. Sebab itu di sini ada perbincangan. Saya tak nampak jam.
ada perbincangan berkenaan dengan hentakan kaki ni sahabat-sahabat sekalian. Kalau pakai tumit tinggi high heel, Masya Allah, apa hukum pakai high heel? Boleh, bukan kata haram. Tapi sekiranya high heel tu menyebabkan wanita itu berjalan dengan lengang-lenggok, berjalan dengan menggoda, maka bukan high heel tu yang haram, tetapi perbuatan selepas memakai high heel tu. Okey, dulu kan saya kerja kerjaan macam tu lah kan, ada hari ni kena pakai high heel. Tapi bukanlah tinggi sangat. Tinggi sikit lah sebab kita pegawai nak hadir sekian-sekian adalah semua pakai, kita pun berialah pergi beli kan. Lepas tu bila pakai yang tertentu. Dan saya boleh rasa perbezaan walaupun tak tinggi sangat, bila berjalan automatik dia akan jadi lenggang-lenggok sikit. Kita tak boleh nak jalan laju. High heel mesti kena jalan tegak sebab kalau jalan nunduk rasa macam nak jatuh. Jalan pun bergaya-gaya lah sikit. Macam tu lah kan. Tapi baiklah kalau lagi tinggi, lagilah cara berjalan tu berbeza. Maksudnya itu bukan cara berjalan wanita solehah, wanita mukminah, wanita yang beriman. Sebab wanita beriman dia berjalan dengan rasa malu. Bukan wanita muslimah tak boleh di khalayak ramai. Saya di khalayak ramai. Kadang-kadang saya berceramah di hadapan semua lelaki. Apabila di kem askar contohnya. Boleh, tetapi dalam keadaan kita menjaga batasan, menjaga diri dan automatik Allah menaikkan haibah. Kan? Menaikkan bukan kehebatan, maksudnya nilai diri kita, kemuliaan, keyakinan dan sebagainya. Masya Allah. Okey, kita tengok lagi. Okey, ini antara kriteria pakaian muslimah menutup aurat. Ini ambil gambar kartun kita ni kan, nampak sopan, manis insya-Allah. Tapi macam menggoda sikit lah. Saya nak tegur juga muslimah. Saya tegur ni atas dasar kasih sayang kan. Saya kan kita berkawan ramai, follower, kadang-kadang kita scroll, kita tengok ramai juga muslimah. Okey, pakai tutup dah elok kan. Baju tu ngam-ngam, tapi gaya masa ambil gambar tu kan. Gitu gini kan, buat kaki silang ke depan. Macam mana ya? Maksudnya gaya tu sepatutnya menutup aurat, bukan sekadar menutup zahir, ia juga menutup aib. Wanita yang menampilankan diri begitu di khalayak ramai termasuk khalayak media, maka ia kurang menjaga maruahnya. Tujuan kita tutup aurat untuk jaga aib. Aib ini termasuk maruah. Jadi kalaulah pergerakan kan lengang-lenggok kita tidak menjaga maruah, maka kita belum sempurna dalam bab menutup aurat tu. Okey, kita tengok balik gambar ni, muka siapa ni? Macam doktor kita je, muka macam Dr. Hairin Anissa je. Okey, kita tengok. Yang pertama, di situ di atas tu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat. Fa idza kharajat, apabila dia keluar rumah, istashrafat syaitan, maka syaitan akan menyambutnya, akan memperhias, memperindahkan. Jadi kita pakai tudung, tutup dada. Bila sebut tutup dada sahabat-sahabat, bukan sekadar saya tengok hari ni bila sebut tudung tutup dada, dia pakai lilik, dia ngam je tutup dada. Dia pakai contoh lilik ataupun pakai belakang tu singkat, lepas tu atas bahu, lepas tu lilik ngam je dada. Saya bagi contoh macam tu kan. Fashion, kita kata fashion sebab dia kata cukup syarat kena tutup dada. Tapi sekarang itu macam nak kata sekarang dia masih menampakkan lekuk pada dadanya. Jadi bila kita sebut melabuhkan dada, kita perlu mengambil kira juga, bukan sekadar depan, kiri dan kanan juga. Sebab ia bukan orang tengok bukan depan saja, kiri kanan. Jadi bila tutup tu kalau boleh, sebolehnya mesti dilabuhkan juga di bawah bahu kan, atas sikit daripada siku ni dilabuhkan juga, menutupi bahagian dada depan, kiri dan kanan supaya tidak kelihatan. Betul-betul disembunyikan aib maruah diri kita tu. Okey, subhanallah. Okey, seterusnya kita tengok tutup semua muka, badan kecuali muka dan tapak tangan. Tutup kain tak nipis dan tak jarang, tidak berwangi-wangian. Wangian hukumnya haram. Kalau pakai deodoran ustazah ada bau sikit, tu dimaafkan. Itu boleh. Ustazah badan saya berbau, saya pakai sekadar tak nak bau badan je. Boleh. Tapi kalau pakai tu bimbang terlebih. Kalau siapa yang bau badan tu pergi jumpa doktor, mungkin ada masalah. Pakai tawas ke kan, tak tahulah pakai bedak hibekah, ada sebenarnya. Jadi sebenarnya kena settlekan masalah bau badan ni
Sebab kadang-kadang kawan-kawan nak tegur tapi tak sampai hati kan. Jadi kita sendirilah kena cek, kena cium. Kalau ada bau tu selesaikan. Dia sebenarnya ada masalah-masalah kelenjar peluh dan sebagainya. Jadi tak ada alasan sebenarnya kita pakai wangi-wangi sebab takut bau busuk. Bimbang kita terjerumus dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya memakai baju lambuh dan longgar, pakai sarung kaki, pakai stokin. Kalau rasa tak boleh pakai stokin, Ustazah tak boleh, saya allergic lah pakai stokin kan. Dik, ni kamu tak pusing. Okey, saya allergic lah kalau tak pakai kalau pakai stokin. Tapi saya nak tutup aurat, terpulalah pakailah kasut boot ke kan, asalkan tutup. Saya pakai kasut boot pun saya allergic. Kalau gitu pakailah baju tu labuhkan sikit biar tak nampak. Bukan kerana labuh nak sombong, tapi labuh kerana nak tutup aurat. Okey, pakaian muslimah yang menepati kehendak syariat Islam menutup semua bahagian tubuh kecuali muka tapak tangan, mestilah kainnya tak nipis, tak nampak kan. Hari ni kadang kita tengok ada tudung tu dah 2 lapis tapi nampak juga leher. Banyak hari ni kain chiffon, kain yang jarang. Berhati-hati muslimat sekalian. Takut sangat bimbang. Sebab ia menampakkan juga bentuk leher, warna kulit dan sebagainya. Okey, mesti yang longgar, tidak ketat supaya tidak menampakkan bentuk tubuh. Tidak berwangi-wangi yang terlalu kuat sehingga menaik perhatian lelaki, tidak menyerupai pakaian lelaki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Pakaian tersebut mesti tidak melambangkan kemasyhuran atau kesombongan. Pakaian itu tidak menarik perhatian. Okey, contoh, kalau orang Arab, dia pakai baju kurung, saya nak tanya, orang Arab duduk kat Arab Saudi ke kan, kat Syria ke kan, dia pakai baju kurung, menarik perhatian tak? Oh, mesti menarik. Tapi kalau kat sini baju kurung tu macam orang kata out of date lah kan. Maksud bukan up to date. Memang ketinggalan zaman kalau orang pakai baju kurung. Ada lagi zaman sekarang pakai baju kurung. Contohnya macam tu lah. Tapi nak sebutnya, kalaulah pakaian itu boleh menarik perhatian. Kenapa Dik? Oh. Cepat. Tinggal berapa minit lagi? Okey. Tiba-tiba IG nak habis. Jadi kena standby. Okey, sekejap. Ustazah berdebar sebab banyak kali dah IG terputus. Okey ya. Okey, subhanallah. Tadi sebut kat mana ya? Okey, kita teruskan. Okey, jadi satu lagi pakaian, kalau dah cukup syarat menutup aurat, jangan pakaian itu terlalu menarik perhatian. Lain daripada lain, pelik dengan mengelip-ngelip. Jadi tidak cukup juga syarat menutup aurat, iaitu menutup aib dan menjaga maruah diri kita. Okey, hukum menzahirkan aurat. Haram bagi seseorang melihat kepada aurat orang lain sekalipun sesama jantina. Lebih berat lagi jika memandang kepada aurat yang berlainan jantina. Yang kedua, dimaafkan jika terlihat sekilas pandang sahaja. Sekilas, bukannya sekilas lepas tu tak kali-kali, tak. Bila tertengok terus alihkan. Okey, makruh jika melihat aurat sendiri dalam bilik mandi, tak pakai apa-apa. Malu, sahabat-sahabat malu, kena ada sifat malu. Harus jika terpaksa, sebagai contohnya atas faktor perubatan. Okey, baiklah, saya nak sebut sikit. Pasal atas faktor perubatan ni, sahabat-sahabat. Masa kita tinggal dalam lebih kurang 10 minit. Lebih kurang sejam setengah. Minta maaf ya, lebih masa saya rasa mungkin sejam saja, tapi kita lebihkan sampai pukul 4. Bila sebut pasal aurat atas faktor perubatan, di sini adalah berkaitan dengan ruksah. Maksud ruksah di sini adalah bila ada masyaqqah tajlibut taysir. Apabila ada kesukaran maka adanya kemudahan. Maksudnya bukan kemudahan boleh digunakan dalam semua keadaan. Bila ada timbul kesukaran saja. Dan ini juga dalam bab darurat. Maksudnya keperluan, bukan hajiat. Hajiat ni kehendak, darurah ni keperluan. Darurat dah ni. Kalau tak ni memang tak boleh, memang tu je syarat. Maka dalam bab perubatan, contohnya muslimat khususnya, kalaulah kita masih ada pilihan untuk berjumpa dengan doktor wanita Islam, ada pilihan. Tapi kita tak pergi. Ada je klinik doktor perempuan. Ataupun kita malas lah nak call. Kalau saya demam, saya sakit ataupun dulu nak check up ke apa kan, suami ni kerjanya akan call lah klinik-klinik. So banyak ada klinik yang 24 jam, yang doktor berubah. Akan call, dapat, Assalamualaikum, nak tanya doktor perempuan ke lelaki. Tanya soalan tu je sebenarnya. Doktor perempuan ke lelaki kan. Alhamdulillah biasanya dia akan angkat, dia akan jawab. Jadi tugas seorang suami menjaga aib dan juga aurat isteri ni. Tak nak disentuh, dipegang, dicek, suruh baring.
Jadi masa tu ini janganlah pula doktor lelaki kata susah dah nak dapat job lepas ni. Kan kanak-kanak ada, jangan fikir pasal bab tu. Rezeki memang Allah dah tetapkan. Allah dah tentukan. Kita tinggal usaha. Bahkan kalau kita tanam benih pun bukan kita yang tumbuhkan, Allah yang tumbuhkan benih itu. Kita cuma usaha tanam, siram je. Yang tumbuhkan Allah. Rezeki pun sama. Jadi bila saya sebutkan begini, saya tak naklah timbulkan rasa macam tiba-tiba ustazah. Kita cuma pasal bab hukum. Jadi kalaulah bab perubatan, bab check up mengandung, bab bersalin dan sebagainya. Pertama, wanita Muslim perlu kan berubat, dapat rawatan, check up dan sebagainya dengan doktor wanita Muslim. Jika diusahakan tak dapat, dicari pun tak dapat, urgent dan sebagainya, ataupun dia tak mampu, dia orang fakir miskin, tak mampu nak pergi swasta, mesti pergi hospital kerajaan. Bila pergi hospital kerajaan tak ada pilihan apa mana doktor yang bertugas, itu saja yang ada. Maka kita tahu itu adalah darurah dan itu ada, dia dah ada kesukaran, dia ada masyarakat, maka dia dimaafkan. Pertama ada doktor wanita Muslim. Kemudian yang kedua, kalau tak ada juga pergi kepada wanita non-Muslim. Bukan kepada lelaki Muslim, pergi kepada wanita juga tapi non-Muslim. Masya Allah. Yang ketiga baru pergi kepada doktor lelaki Muslim. Yang keempat barulah doktor lelaki non-Muslim. Tapi apa yang menyedihkan pada hari ini sahabat-sahabat sekalian, sebab ini dibincangkan oleh alam ulama berkenaan dengan ciri-ciri suami yang dayus. Antara ciri-ciri suami yang dayus adalah membenarkan aurat isterinya dilihat, dipertonton, dilihat oleh ajnabi, orang asing, lelaki asing, dalam keadaan dia mampu untuk mempertahankan. Contoh dalam bab bersalin, minta maaf ya, bagi seorang lelaki yang mampu sebenarnya membiayai isterinya untuk mendapatkan, Ustazah semacam tak. Okey, dia mampu untuk membiayai kos bersalin isi di hospital swasta yang dijamin dapat doktor perempuan, tapi kan dia berkira-kira, pergi hospital kerajaan je lah kan, percuma, ada ni itu lebih sekian macam-macam lah. Jadi minta maaf saya sebutkan begini, kalaulah suami ini sebenarnya mampu tetapi kerana dia berkira-kira, dia tak kurang bertanggungjawab, dia kurang kesedaran, na'udzubillah, bimbang dia tergolong di kalangan suami yang dayus, kerana Nabi sebut ad-dayus finnar, lelaki yang dayus dalam neraka. Golongan yang tak mencium bau syurga juga Nabi sebut adalah lelaki yang dayus. Bagi yang tak mampu, itu tak ada masalah, itu dah sebut darurah, itu dah ada masyakkah, dah ada kesukaran, maka tak ada masalah baginya. Jadi dalam hal ini, lagi-lagi kalau check up ni ada pilihan kan, nak check baby, nak scan apa semua kan. Kalau pergi ke hospital kerajaan, klinik, takut tak ada, tetapi Alhamdulillah pengalaman saya lah pergi check up dekat klinik klinik desa kan, klinik desa apa semua tu, Alhamdulillah doktor perempuan yang check apa semua. Dan saya tahu perjuangan para doktor di Malaysia pun bagaimana nak memastikan bahawasanya kalau yang merawat perempuan ada kalangan doktor perempuan. Subhanallah. Jadi kita kena faham tingkatan tu tadi. Yang pertama adalah doktor muslimah perempuan, kemudian doktor perempuan non-muslim, kena lelaki muslim, barulah pergi keempat iaitu lelaki non-muslim. Kenapa lelaki muslim dulu yang ketiga? Sebab insya-Allah lelaki muslim lagi menjaga aib, lagi menjaga batasan berbanding lelaki non-muslim. Saya sebut benda ni sebab saya jumpa ramai. Bukan sikit, bukan seorang dua, ramai. Bila saya tanya, bersalin kat mana? Dia pun sebut bersalin sini-sini. Okey, Alhamdulillah, dengan doktor mana? Kita tanya tu sebab kita pernah bersalin tempat yang sama contoh kan. Dia sebut doktor lelaki. Dia kata, dah lah swasta, tapi kenapa pilih doktor lelaki? Dia jawab, doktor lelaki ni lembut. Doktor lelaki ni dia macam, ini saya jawab, saya cerita kisah luahan yang benar. Doktor lelaki prihatin, doktor lelaki tak marah-marah macam doktor perempuan kan. Memanglah doktor perempuan tegas sesama perempuan kan. Jadi doktor lelaki dia rasa lebih memahami, lebih lembut, lebih confident. Lepas tu dia kata lebih pakar, kepakaran dia lagi bagus. Macam tu lah. Jadi saya rasa macam ya Allah ruginya suami dia dah mampu, dia dah pergi pada ni. Tapi sedangkan di hospital tu ada pilihan doktor perempuan tapi tetap memilih doktor lelaki. Sangkaan saya adalah mungkin dia tahu hukum hakam, maka insyaAllah perkara ni pun kita kena jaga. Okey, rusak aurat pesakit dan perawat. Hukumnya harus bagi seorang ahli perubatan yang sama jantina dengan pesakit melihat kepada aurat pesakit tersebut tanpa ada mahram yang menemani. Ini sesama jantina, perempuan-perempuan, lelaki-lelaki, harus.
Okey, tanpa ada mahram. Ini kerana jika ianya diharamkan akan mendatangkan kesukaran dan mudarat. Justeru harus bagi seorang doktor lelaki melihat aurat lelaki atau wanita yang sedang dirawatnya. Okey, atau wanita yang sedang dirawatnya. Oh, tadi sebut aurat sesama jantina. Okey, harus sekiranya dalam keadaan mudarat. Nampak tak? Jika datangkan kesukaran dan mudarat, keperluan, maka harus dibenarkan. Namun keharusan tersebut hanya dibenarkan sekadar yang perlu saja dan tidak boleh lebih daripada itu. Dan yang perlu selak sini je kan untuk masuk ni, dia selak sampai atas. Kadang-kadang kalau untuk scan baby, sebab contohnya macam ni lah. Saya pernah ada masalah komplikasi mengandung, swasta tolak, swasta kata kena ke hospital kerajaan juga. Lepas tu hantar ke hospital kerajaan, tiba-tiba yang pakar untuk scan tu lelaki saja. Lepas tu saya kata, doktor boleh tak macam ni? Yang selak, yang scan tu biar maksudnya nurse perempuan yang bantu, doktor tengok dekat skrin. Kan? Saya buat request. Mungkinlah sebab wallahualam sebab yelah kenal apa semua, jadi doktor pun setuju. Alhamdulillah, subhanallah. Tapi cubalah dulu. Kalau doktor kata, pelik-pelik minta ni kan, tak boleh ni. Yelah kawan-kawan, kita dah mencuba untuk mempertahankan aurat kita. Kalau ada komplikasi, kalau sekadar nak tengok jantina kan, sekadar tak ada apa-apa, jadi jagalah sebab nak selak perut semua tu aurat kan, nak selak mentang-mentang ibu mengandung dah hilang rasa sifat malu kan. Tak ada, sifat malu tu adalah pakaian orang mukmin, orang beriman, sahabat-sahabat sekalian. Okey, kita tengok lagi. Okey, contohnya sekiranya cukup dapat dikenal pasti sakitnya hanya dengan melihat peha pesakit saja, maka tidak boleh melihat kawasan yang lain. Ini bertetapan dengan kaedah fiqh berikut, ad-darura tuqaddiru biqadariha. Tuqaddaru biqadariha. Mudarat hanya diambil cukup sekadar yang perlu sahaja. Okey, keharusan ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Muslim bermaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Aku 4 dah. Bahawa Ummu Salamah isteri Nabi SAW meminta izin daripada Rasulullah SAW untuk berbekam, lalu Nabi meminta Abu Taibah untuk menjalankan rawatan bekam ke atas Ummu Salamah. Tapi ada perbahasan, ada perbincangan ni kan, hanya bahagian yang sikit, ada bahagian yang memang tertutup dan keadaan tidak lihat. Sama juga muslimat sekalian, kita pergi jumpa tukang urut kan, habis buka semua padahal ada kawasan aurat. Maka saya kadang-kadang alhamdulillah berurut kan, perlukan urut, sakit urat apa semua, kita cari pengurut yang faham, dia urut kita tu di bawah kain, maksudnya tak terselak bahagian betul-betul aib aurat. Dan kalau orang tanya, Ustazah, bahagian atas perempuan pusat dengan lutut je sama perempuan? Ya. Ustazah takkanlah nak tunjuk malu. Memang sebab itu, pas itu aurat ini satu aurah aib, jadi yang tu wajib tutup. Tapi kenapa tak buat sampai atas ke? Kenapa bahagian sampai leher ke? Sebab ia memudahkan. Bila wanita menyusu kan, kadang-kadang tu kan dengan adik-beradik ke kan, dengan anak ke, kalau aurat, Masya Allah payah. Nak menyusu masuk bilik. Menyusu masuk bilik. Ni jadi ia mempermudahkan lah. Subhanallah. Tapi kalau tak ada keperluan, janganlah ditayang-tayang, ditunjuk-tunjuk. Okey. Aurat, menurut pandangan majoriti ulama mazhab Syafi'i, bahawasanya aurat perempuan muslimah pada pandangan perempuan yang bukan Islam adalah sama seperti aurat perempuan pada pandangan lelaki ajnabi, iaitu seluruh tubuh kecuali muka dan 2 tapak tangan. Namun sebahagian ulama mazhab Syafi'i menyebutkan boleh bagi perempuan bukan Islam melihat daripada perempuan Islam apa yang zahir ketika bekerja. Imam Al-Qalyubi berkata, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, anggota yang zahir ketika bekerja ialah muka, kepala, tangan, siku dan kaki hingga lutut. Okey, sangat bagus. Saya harap persoalan yang selalu bertanya kepada saya, Ustazah, bagaimana kan pasal aurat dengan non-Muslim. Saya pelajar universiti dan saya ditetapkan duduk satu bilik dengan non-Muslim. Ni memang banyak lagi universiti awam, universiti swasta kan, pihak pentadbiran kata kena ada integrasi ni. Jangan ada perbezaan kaum, duduk sebilik dengan non-Muslim. Kata saya dah buat rayuan, susah juga Ustazah dengan non-Muslim, saya nak jaga aurat. Maka dalam keadaan begini, buat rayuan dulu. Kalau tak dibenarkan juga, maka subhanallah kita boleh berpegang kepada sebahagian pendapat mengatakan boleh ditunjukkan bahagian yang zahir, yang biasa, yang biasa. Maksudnya bahagian kepala, tangan hingga siku, lepas tu kaki hingga ke lutut tu mungkin urusan basuh kain apa, duduk satu asrama, satu dorm, macam mana nak jaga. Tapi tak bolehlah berkemban, seksi, kena pakai ketat pula, tak boleh. Itu aib.
kena jaga maruah kita sebagai orang Islam. Okey, seterusnya, kesimpulannya, pengawalan dan penjagaan aurat adalah amat penting, tetapi dalam keadaan tentu jika sesama perempuan sekalipun perempuan bukan Islam, maka ia adalah harus dengan syarat tidak membawa fitnah dan menjatuhkan maruah wanita muslimah. Ini kerana keadaan realiti kehidupan kini begitu berbeza dengan zaman dahulu. Justru meraihkan keadaan semasa yang bersifat realiti perlulah diambil kira. Okey, aurat dengan ipar. Adik-beradik ipar adalah golongan yang bukan mahram, iaitu ajnabi. Maka auratnya adalah sama seperti aurat kepada ajnabi. Sama seperti aurat kepada ajnabi, iaitu orang asing. Ni abang ipar, adik ipar, kakak ipar, kan? Dalam konteks ipar dua yang duduk serumah, hukum asalnya adalah wajib menutup aurat dengan sempurna. Tetapi diberi keringanan bagi wanita untuk tidak memakai stokin dalam keadaan ini, namun digalakkan untuk melabuhkan kain. Okey, mari sini kejap. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ini terpakai bagi yang duduk satu rumah dan menghadapi kesukaran dalam menutup aurat secara sempurna. Kalaulah ada wanita, subhanallah, dia duduk dengan ipar, tak boleh nak duduk asing. Sebab itu sebenarnya yang terbaik duduk, bila dah bernikah, duduk rumah sendiri, lebih terjaga aurat, lebih jaga maruah, lebih terjaga pergaulan, macam-macam lebih terjaga. Sehingga Nabi sebut ipar dua itu adalah maut. Maksudnya Nabi pesan supaya jaga. Sebab banyak juga kecurangan curang ini berlaku di kalangan ipar dua. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi, antara rukhsah keringanan adalah ketika berada di rumah jika menimbulkan kesukaran. Saya jumpa ada orang walaupun duduk dalam rumah, dia boleh pakai stokin sempurna, Masya Allah, hebat. Tapi kadang-kadang kan kita nak ngemar, nak bersih, sekian-sekian. Jadi, dalam hal ini pertama, minta kepada lelaki jagakan pandangan. Ipar-ipar tak payahlah tengok bahagian kaki, jagalah pandangan supaya dua-dua terjaga. Kedua, kalau bagi perempuan bila tak pakai stokin, labuhkan sikit kain. Janganlah pula bila sebut macam tu pakai seluar ketatnya apa, na'udzubillah min zalik. Yang lain tak boleh pakai ketat, tak boleh. Kaki itu kerana melibatkan anggota yang perlu pergi ke kawasan yang kotor. Nak ulang alik ke dapur, yang lencun basahnya, kan nak mop lantainya, nak pergi ke tandasnya, nak membasuhnya. Jadi ia menimbulkan masyaqqah, kesukaran. Tapi kalau dia mampu pakai sempurna, itu afdal, itu lebih baik. Tapi kalau rasa susah, panas kan, takkan sepanjang masa Ustazah, maka tak apa, ada rukhsah. Boleh tak pakai, tetapi dalam keadaan tetap untuk menjaga. Dituntut mungkin pakailah kain labuh sikit, faham ya? Dan lelaki ipar yang lain tu, yang beriman, jagalah pandangan mata. Sama-sama menjagalah, win-win situation. Jadi dalam bab aurat dalam rumah ni, sama-samalah menjaga, lelaki menjaga matanya, wanita pula menjaga apa yang mengikut kemampuannya. Okey. Kita tengok sabda Nabi SAW. Masya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, Uqbah bin Amir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, berjaga-jagalah kalian daripada masuk menemui kaum wanita. Seorang lelaki Ansar bertanya, Ya Rasulullah, apa pandanganmu engkau tentang Alhamu? Apa maksud Alhamu? Iaitu ipar duai. Bagi dia menjawab, Alhamu adalah maut. Subhanallah. Alhamu iaitu ipar duai. Itu adalah maut. Maksud maut tu berjaga-jagalah. Bahaya. Jangan ingat duduk satu rumah, dah rasa selesa, dah rasa macam adik-beradik, na'udzubillah min zalik, maka tetap menjaga. Cuma ada rukhsah bahagian apa. Ada yang tanya, Ustazah, bahagian lengan macam mana? Dua bahagian tu lah, tudung dah pakai. Tapi bila nak basuh pinggan, lengan tu diselak kan. Basuh kaki, beginilah. Kalau boleh jaga, basuh pinggan, masa tak ada ipar tu, tangguhlah sekejap. Basuh ipar tu pula, bila dah tahu tengah basuh pinggan, tak payahlah pergi ke dapur. Tak payah pergi borak-borak, masa tu lah nak minum, masa tu lah nak mengetai apa semua. Kan? Pandai-pandailah win-win situation. Dan kalaulah dalam kenduri kendara, tak boleh nak kena basuh sekarang juga ni. Jadi kalau pakailah stongang, saya panggil stongang, iaitu stokin tangan. Amgat kan? Panggil apa ni? Handsock. Saya panggil stongang, stokin kaki, stongang, stokin tangan. Okey, pasal lencur nanti kan. Ada orang dia kata tak apalah, basah di dunia, tak basah di akhirat, menangis di mahsyar. Ayat tu kan. Tak panas ke dalam rumah pakai tudung 4 jam? Tak apalah, panas di dunia, sejuk di syurga. Sedap kita dengar. Tapi janganlah bidas orang tu. Kau nampak je kau sejuk kat dunia, kau panas nanti. Jangan nak menghukumkan orang. Kita cuma
sebut diri kita saja. Jadi ada orang tu tak apalah lencur, benda ni tak ada apa, nanti boleh cabut, basuh ada banyak lagi. Ini satu ada banyak lagi. Tapi kalau dia tak mampu nak jaga, susah juga nak buat kerja apa, dia terpaksa juga kena kendara, maka itu rukhsah antara yang dimaafkan. Tapi yang terbaik lebih afdal dah jaga. Fahamkah maksud saya? Rukhsah ini hanya boleh kita gunakan bila ada kesukaran, ada keperluan, bukan kehendak. Kalau boleh tangguh, nantilah basuh, orang dah siap makan semua kan, orang dah masuk ruang tamu, kita pun basuh, selak. Kalau boleh tangguh. Kalau tak boleh tangguh juga ni, memang rukhsah ni, jadi boleh. Jadi rukhsah ni jangan mempermudahkan. Kan? Sama juga keadaannya seperti doktor, nurse kan. Kan, contohlah saya masuk bilik operation masa operate anak yang ketujuh. Saya placenta kereta kan. Jadi kena masuk. Saya tengok dalam bilik operation, ya doktor-doktor muslimah pakai elok apa semua kan. Tapi bilik operation dia kena pakai lengan pendek. Yelah sebab dia berisiko. Tak boleh tersangkut, itu ini, ngeri. Main dengan pisau, main dengan jarum, main dengan tu kan semua kan. Jadi itulah etika pemakaian dia. Jadi nak pakai angkat pun tak boleh, ada faktor-faktor, ialah tersangkut ke apa, ada faktor-faktor keselamatan. Jadi maka ia ada rukhsah, ia dibenarkan. Tapi lepas dah siap OT, dah siap operation, bukan dia pun melenggang, pergi tengok pula pesakit-pesakit diwat dalam keadaan dia pakai lengan, menampakkan lengan. Sebab lengan ni memang aurat. Ini tak ada khilaf aurat. Yang ni saja yang tak aurat. Ini aurat. Sahabat-sahabat, sebab tu kita pakai amgat, sebab kita, kalau baju kita tu dah ada ni, tak ada masalah tak pakai hand sock. Tapi kalau kita dah tahu baju kita terselak apa semua, jadi belilah jubah baik Ustazah Asma Harun. Tiba-tiba iklan. Ini jubah baik Ustazah Asma Harun ni dah gabung sekali dengan hand sock. Jubah ni. Sekarang ada offer sekarang ni 10%. Memang alhamdulillah RM15 murah. Yang ni ada dua jenis yang sekali dengan hand sock. Jadi ada orang dia tak pakai hand sock sebab dia rasa rimas sini. Jadi ni sekali dengan hand sock dah, tak payah fikir-fikir dah. Kita nak mempermudahkan muslimah untuk menutup aurat. Jadi sahabat-sahabat buat iklan tu kena. Jadi sahabat-sahabat sekalian, masa pun dah terlebih banyak dah ni. Kita tengok Nabi berpesan tentang Ba'ipa, doktor pun sama, nurse pun sama, dan lepas keperluan dia terpaksa buka tu, bila dah tak ada keperluan maka pakailah tutup. Ini dah biasa dah pakai lengan nampak kan, pakai ni. Satu lagi nurse kan, pakai baju seluar kan. Kalau boleh baju nurse tu labuh sikit di bawah punggung. Sebab saya tengok nurse-nurse di hospital, ada yang labuh bawah punggung. Ada yang singkat. Nampak bila pakai seluar, kalau baju kita tak labuh punggung memang akan nampak bentuk punggung tu. Jadi jagalah perkara ni. Dan saya tengok nurse-nurse, contoh saya pernah bersalin di hospital An-Nur, hospital Az-Zahra kan, dan beberapa hospital Salam. Maksudnya hospital-hospital yang ni pakaian dia boleh tetapkan, dia boleh melabuhkan sikit pakaian nurse tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya kira sebenarnya ia bukanlah ada halangan, kecuali kesungguhanlah masing-masing untuk melabuhkan sikit. Kurang-kurangnya tutup kan bahagian bawah punggung tu supaya terlindunglah aib kita, wahai para muslimah sekalian. Okey. Seterusnya sahabat-sahabat nikmat Allah sekalian, okey. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan Al-Hammu adalah merupakan adik-beradik lelaki suami dan seumpamanya. Maksudnya ipar dua ialah kaum kerabat suami seperti sepupu suami dan sebagainya. Okey, pengajaran daripada hadis maut yang dimasukkan dalam hadis ini bukanlah bermaksud kematian. Imam An-Nawawi berkata yang dimasukkan di sini ialah saudara lelaki suami, iaitu ipar kepada si isteri, anak buah kepada adik-beradik, laki si suami, pakcik suami, sepupu suami, anak buah daripada adik-beradik suami, si suami dan saudara mereka, yang mana mereka ini dibolehkan untuk isteri menikahi mereka seandainya si isteri itu wanita yang tidak berkahwin. Okey, sudah menjadi kebiasaan orang ramai bermudah-mudah dalam hal ini, lalu seorang lelaki berduaan dengan isteri adik-beradiknya atau melihat aurat mereka, maka hal ini disamakan dengan kematian. Maksudnya ini adalah peringatan. Maksud Nabi kata maut, maksudnya bahaya, macam itulah. Ini lebih utama dilarang daripada ajnabi. Okey, doa meminta aurat dan aib diri. Allahu Akbar. Okey, memelihara aurat dan juga aib diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahu Akbar. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku dan tenangkanlah daku daripada rasa takut. Allahu Akbar. Subhanallah, itu adalah slide kita yang terakhir.
Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, masa kita dah banyak lebih, tapi saya nak jawab juga beberapa persoalan sekejap, insyaAllah 5 minit. Okey, yang bertanya tentang bab ni, bawah dagu. Ini aurat bawah dagu ni, kan persoalan tentang aurat di bawah dagu. Okey, macam kita pakai inner dagu. Tudung ni, tudung biasalah. Lepas tu style saya pakai scarf macam budak-budak sekolah yang kait tu kan. Lepas tu pakai inner ni ke belakang sikit. Jadi kemas lah, bergerak, melompat kan. Kita dengan anak kejar-kejar, jadi Alhamdulillah. Saya rasa style ni kemas. Lepas tu kadang time kita tembam, kita nak kena buka sikit boleh. Jadi kalau dah yang fix tu kadang-kadang time tembam, muka jadi tembam. Time kurus jadi kurus sikit. Jadi terpulang fashion macam mana, tapi saya nak bincang pasal aurat bawah dagu ni. Baiklah, bagi permasalahan ini tidak ada nas yang menunjukkan tentang bab luas muka. Luas muka ni, yang mana? Okey, para ulama mazhab Syafi'i beristihad pada ukuran luas muka. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, merujuk kepada kitab kan ini kitab utama mazhab Syafi'i kita, fiqh. Kitab dagu adalah sebahagian daripada muka. Ini pendapat yang pertama. Menyebutkan dagu adalah sebahagian daripada muka. Okey, pendapat yang kedua pula mengatakan, sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i yang lain pula mengatakan, jika dagu itu merupakan anggota daripada muka, maka tidak diwajibkan bagi wanita untuk menutup bahagian dagu ketika solat. Yang ketiga, sebahagian ulama pula berpendapat, dagu adalah anggota leher, maka diwajibkan untuk menutup bahagian tersebut ketika solat. Kesimpulan, tidak berlaku kesepakatan ijma' di sisi fuqaha bahawa wajibnya menutup bahagian bawah dagu ini bagi perempuan, akan tetapi kerana ada khilaf. Ada pendapat mengatakan ia sebahagian daripada wajah, ada yang kata ia sebahagian daripada leher. Sebahagian pendapat mazhab Syafi'i ini mengatakan ia adalah sebahagian daripada leher. Maka dia aurat. Sebab tu bila solat, kalau nampak bahagian bawah dagu tidak sah. Kena tarik tutup bahagian bawah dagu ni, yang lembek-lembek ni. Sebab bila sebut muka ni, apa yang dapat dilihat pada depan ni, yang di bawah ni adalah di bahagian leher. Maka bila kita timbul persoalan tentang khilaf begini, pertama, mana lebih afdal? Kita nak ambil pendapat yang mana? Sebaiknya kita mengambil pendapat yang berhati-hati, ikhtiar, berhati-hati. Sebaiknya ditutup anggota bawah dagu ini supaya kita keluar daripada khilaf. Selalu ulama akan menyarankan begitu. Bila ada khilaf, keluarlah daripada khilaf. Khilafnya dia aurat ke tidak. Jadi yang lebih afdal kita ambil lebih berat, ia ada di aurat, maka kita tutuplah. Namun ketika kita melihat ada wanita yang tidak tutup bahagian bawah dagunya, kan tak tutup, maka kita pun berpandangan, bersangka baik dia memegang kepada pendapat yang di bawah dagu ini tidak aurat. Tetapi dalam bab solat wajib tutup. Bab solat wajib tutup. Kena tutup. Jadi sebab itu ulama bincang, kalaulah solat kenapa wajib tutup, maksudnya ia aurat. Tapi di sana ada pendapat kan ulama, kita tak boleh nafikan pendapat ulama-ulama muktabar yang mengatakan bahawa dagu ini tidak aurat, tetapi bagi orang mukmin, orang yang beriman, dia akan ambil pendapat yang lebih kuat, yang lebih berat, supaya keluar daripada khilaf. Keluarlah daripada khilaf, tak payahlah gaduh-gaduh macam tu. Okey, pandangan tentang aurat kaki ini last. Sebab tak habis-habis berdebat pasal aurat kaki. Yang kata kaki tak aurat kan, sekian-sekian, kau jangan bersangka buruk. Dan kita muslimat, kalau kita nak cakap pasal hukum hakam aurat, jangan buat pembandingan dengan jangan jadikan manusia sebagai hujah. Contoh saya lihat dalam satu penulisan, dia kata, selama ni dia tengok isteri alim ulama, dia tak sebut alim ulama mana. Contohnya disebut, saya ada melihat isteri para alim ulama, orang-orang alim, tapi isi-isinya pakai tudung biasa, singkat saja. Lepas tu tak pakai stoken. Selama ni saya ingat saya lebih baik daripada dia. Dia tulis macam tu. Rupanya bila saya belajar, astagfirullah, dia kata rupanya rupanya baru saya tahu kaki ni sebenarnya ada khilaf, kalau tak pakai stoken pun tak apa. Kemudian yang kedua, rupanya tudung ni pun sekian-sekian. Tak boleh berhujah manusia. Bahkan di luar sana ramai orang alim, ulama, dia menghadapi kesukaran dalam mendidik isterinya sendiri. Bukan dia tak tegur isteri dia bukan tak didik. Kita tak boleh buat ukuran, isteri alim ulama pun boleh pakai macam tu, tak pakai stoken, jadi sebenarnya boleh. Jadi mari kita lihat perbahasan ulama berkenaan dengan aurat kaki.
Secara umumnya terdapat dua pendapat di dalam permasalahan ini, iaitu pendapat yang pertama, kaki wanita adalah aurat. Pendapat ini adalah jumhur para ulama. Jumhur maksudnya pendapat terkuat, pendapat paling banyak para alim ulama daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tiga mazhab mengatakan ia adalah aurat. Pendapat kedua iaitu kaki wanita bukanlah aurat dipegang oleh mazhab Hanafi, namun pendapat sebahagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Muzani dan Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Okey, jadi pendapat yang rojih, maksudnya pendapat yang terkuat, pendapat paling jelas, pendapat yang terpilih oleh para alim ulama kerana tiga mazhab mengatakan ia adalah aurat. Kaki wanita dikira sebagai aurat dan wajiblah bagi setiap wanita itu untuk menutupnya, kecuali jika terdapat hajat ataupun keperluan yang menyukarkan wanita tersebut untuk menutup kakinya. Maka dalam hal ini ia boleh dibolehkan untuk tidak menutupnya. Rujukan daripada kitab Al-Mufassal fi Ahkam Al-Mar'ah wal Al-Bait Al-Muslim fi Asy-Syariah Al-Islamiyah oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, jelas ya berkenaan dengan aurat kaki memang ada khilaf, tetapi pendapat yang rojih, yang terkuat kan, ya, lepas tu jumhur ni maksudnya majoriti para alim ulama kan daripada tiga mazhab, kecuali mazhab Hanafi mengatakan bahawasanya kaki itu adalah aurat, maka adalah lebih baik kita memilih pendapat yang rojih, yang terkuat. Subhanallah. Jadi jagalah aurat kaki. Kau tak mampu pakai stokin, pakailah kasut yang menutup kaki. Tak mampu juga, pakailah pakaian yang labuh, tapi jagalah. Tapi kita dah cerita tadi pasal ruksah bila kita berada di rumah dan sebagainya. Pandangan ulama tentang aurat pergelangan tangan wanita. Tadi kata last, tapi kena juga sikit. Ulama bersepakat bahawa tangan adalah salah satu daripada anggota aurat yang perlu ditutup. Ittifaq. Maksudnya ini adalah tak ada perselisihan, tak ada. Lengan ni memang aurat. Bukan kata oh ini ringan, tak. Yang dibenarkan ni kedua tapak tangan. Namun bagi permasalahan adakah lengan wanita dianggap aurat atau sebalik? Aurat perlu ditutup oleh okey. Aurat atau sebaliknya ketika dalam kerja atau ketika melakukan tugas, iaitu khilaf. Ini dalam keadaan keperluan. Pendapat pertama, perlu juga menutup bahagian tangan sekalipun ketika bekerja atau ketika melakukan suatu tugas. Yang kita sebut basuh pinggang apa semua tu, pendapat pertama kata wajib juga tutup. Kena juga tutup. Ikhtiarlah macam mana pun. Pakailah hand sock ke apa ke. Pendapat kedua pula, boleh mengambil rukhsah iaitu tidak perlu menutup tangan. Ni, tangan ni ketika melakukan kerja namun hanya sekadar yang perlu saja. Ini tak ada dah sing-sing lengan tu. Masa basuh pinggan, lepas tu masa mengidang angkat pun semua sing-sing belaka. Jadi kita sebut rukhsah ni ketika perlu saja. Keperluan tu dah selesai, maka kita kena kembalilah menutup aurat dengan sempurna. Okay, mengikut jawapan Al-Kafi lil Fatawa, disyorkan supaya pakailah jenis pakaian seperti sarung lengan. Ini kerana ia keluar daripada sebarang khilaf. Adapun jika dengan memakainya akan mendatangkan darurat, maka boleh untuk tidak memakai, dan memilih untuk meninggalkan perkara syubhah adalah satu daripada tanda wara'. Subhanallah. Jadi kalau ia timbul mudarat, bila pakai jadi mudarat kan, doktor apa-apalah, bila pakai boleh mengganggu tugas, maka harus tak memakai sarung lengan untuk menjaga aurat. Dan fatwa yang disebutkan oleh Al-Kafi ni ada daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, menyebutkan siapa yang meninggalkan perkara yang syubhah, yang ragu-ragu, maka ia adalah salah satu daripada akhlak ataupun sifat orang yang wara'. Subhanallah. Jadi antara pakai stokin tak stokin, kita pakai stokin itu adalah sifat orang yang wara', orang yang lebih berhati-hati. Bawah dagu ni pun sama, lengan pun sama. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjaga aurat, berjuang jihad kita dalam mempertahankan hukum hakam Allah ke atas diri kita. Masya Allah. Nak bincang hukum hakam Allah terhadap orang lain, sebelum itu berjuang untuk diri kita. Masya Allah, sebab segala yang kita buat, mentaati dan meninggalkan, itu dalam kerangka dapat pahala dan dapat dosa dan dapat syurga Allah. Na'udzubillah kalau dicampakkan ke dalam neraka Allah. Alhamdulillah, sekadar itulah pada petang ini, hampir 2 jam sebenarnya. Masya Allah, muslimin muslimat dan mati Allah sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada PAPISMA, iaitu Persatuan Pertubuhan Amal Perubatan Islam Malaysia,
Ni para doktor kita ni. Mudah-mudahan sedikit pencerahan perkongsian pada petang ini menjawab sedikit persoalan dan memudahkan kita dalam urusan-urusan harian, urusan kerja dan sebagainya. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semua yang turut hadir sama. Sebar-sebarkanlah kuliah kita pada petang ini. Semoga mendapat manfaat untuk ummah. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas pencerahan yang diberikan. Sebenarnya kalau ikut masa memang tak cukup ya Ustazah. Ada dua soalan yang saya pilih daripada ini ya. Sebab kita pun dah mengejar masa kan. Ada soalan ni. Yang pertama dia kata bagaimanakah ni daripada sahabat kita siapa ni? Daripada Syahira Daud ya. Bagaimana aurat lebih jelas dengan rakan bukan Islam? Saya expect mungkin sesama jantina lah kot. Nak lebih jelas lagi. Dan yang soalan kedua ni, Ustazah, bagaimana pula memakai tudung sudah nampak sempurna tapi bahagian belakangnya singkat? Ini sebab kita kata labuh kan. Labuh di depan tapi bagaimana dengan belakang? Sebab saya tengok juga kadang-kadang ada yang pakai tu depan dah tutup elok, cantik, molek, tapi belakang tu terbuka dan nampak jugalah bentuknya, kadang tali bra pun terbentuk macam tu Ustazah. Okey, subhanallah sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian. Pertama berkenaan dengan aurat non-Muslim, kalau bab sentuh tak ada masalah, kita sentuh salam, bahkan untuk kita pun tak batal. Kan dengan kawan kita Chinese contohnya kita bersentuh, kita buat rawatan, kita ada wuduk, maka tak batal. Dengan non-Muslim, yang perempuan, yang lelaki batal lah. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan aurat, tadi kita rujuk perbincangan tadi, kan dibawakan dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan aurat bagi wanita muslim dengan non-muslim sama seperti wanita dengan ajnabi. Dengan ajnabi. Maksud dengan lelaki. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua pula menyebutkan, dan pendapat kedua ni juga kuat. Dan pendapat yang kedua ini diguna pakai bagi mereka yang menghadapi kesukaran ini. Bukan kita yang tak ada kesukaran kan, yang tak ada masalah tiba-tiba nak buka aurat. Contoh yang saya bagi tadi, mungkin dengan rakan sekerja, wallahualam, kemudian mungkin dengan duduk satu bilik. Maka boleh guna pakai pendapat yang kedua mengatakan dibenarkan membuka bahagian zahir sahaja. Dan ulama mendetailkan apakah dimasukkan bahagian zahir, kepala, pakailah baju ni kan, kepala, kemudian lengan, maksudnya daripada siku ke bawah, kemudian daripada kaki sampailah ke betis, bukan ke paha. Maksudnya mungkin kerana kalau pelajar universiti duduk dalam college, berkongsi pula bilik air, nak basuh baju mestilah singkat sikit supaya tak basah kain semua kan. Tapi kalaulah dia mampu menjaga, itu lebih afdal. Takkan nak basuh dekat tanda, nak mandi, nak keluar masuk bilik dalam keadaan tutup selalu, bukan mudah. Jadi boleh saja ambil rukhsah tersebut, tapi tak boleh melebihi daripada itu. Tiba-tiba dah biasa kan dengan kawan Chinese, siapa semua duduk satu bilik, dah setahun, 2 tahun, berkembanglah pakai seksi, itu dah melampaui batasan syariat. Okey, bagi yang bertanya soalan, Masya Allah, bagi yang bertanya soalan bahagian-bahagian belakang, baiklah. Tadi sebab kita sebut labuh depan, labuh kiri kanan juga supaya terjaga. Kita tak sebut belakang. Sebenarnya macam ni. Sekiranya di bahagian belakang menampakkan lekuk badan, bahkan macam doktor sebut, nampak tu berapa semua, maka ia tidak menepati syarat menutup aurat. Namun di sana ada orang yang pakai baju, memang baju dia tu tebal. Baju dia tu tak nampak. Lekuk badan tak nampak, warna badan tak nampak, tebal. Wallahualam kan kalau pakai kot ke, contoh kalau pakai kot, orang perempuan kalau bekerja pakai kot, nampak tak belakang badan dia? Nampak juga. Maksudnya bentuk. Tapi bukanlah bentuk yang menaikkan syahwat. Maka ia tak ada masalah. Tetapi, saya sebut tetapi ni bagi pandangan mata saya, bila saya melihat wanita pakai tudung, belakang tu tutup gini, dia mudah terdedah kepada aurat. Bila dia tunduk sikit, dia bergerak, nampak bahagian atas belakang tu. Kedua, dia tetap nampak seperti menaik, nak sebutkan bukan naik syahwat, menarik perhatian, ataupun dia masih belum sempurna lah kita sebut. Belum sempurna. Kalau betul kita nak pakai tudung yang menutup aurat dengan sempurna, kita tutuplah juga bahagian belakang, kiri dan kanan dan depan. Subhanallah. Sebab kita kan kalau buat
Kalau bab makan nak sempurna kan terbaik. Kalau bab berjalan pun nak sempurna. Nak bahagian dunia biasa kita nak sempurna. Kalau nak rumah sempurna, kereta pun nak sempurna. Kenapa untuk bahagian akhirat kita tak nak mencapai tahap sempurna? Kan kita masih alah cukup syarat sudahlah, ala kadar je lah. Tapi bab bahagian dunia mesti nak bersungguh-sungguh buat yang terbaik. Bahagian akhirat lah kita perlu buat lebih, kita buat yang terbaik, kita nak capai kesempurnaan. Kalau boleh labuhlah semua kiri kanan dan belakang, sebab dengan cara itulah boleh menutup melindungi betul-betul aurat kita terdedah. Dan wanita ada dua tempat dia sebenarnya boleh nampak bentuk badan dia. Kepala dan juga bahu. Kan kalau macam kita pakai tudung macam ni, bahu pun tak nampak bentuk lah. Kan, tapi ada setengah tu dia pakai kot, jadi bahu tu dimaafkanlah nampak. Jadi ada orang pakai dia buat macam ni. Jadi dua bentuk ini tak apa diperlihatkan. Bentuk kepala, kerana tak nampak bentuk kepala kan, pasal bentuk bahu. Tapi kalau bolehlah tak diperlihatkan maka lebih afdal. Tapi dah cukup syarat dah. Kalau ternampak juga bentuk bahu, bentuk kepala ni memang tak ada masalah lah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah atas pencerahan. Ada lagi satu soalan. Ada satu lagi soalan. Kalau macam doktor, nurses kan, di hospital kita cakap nurses lah kan, memang diorang akan pakai seluar Ustazah. Seluar panjang, ya. Macam mana tu Ustazah? Sebab seluar ni kadang-kadang jadi isu di mana ya benda tu menampakkan bentuk betis, kaki, peha, semua tu Ustazah. So ya itu ialah kita cakap tadi lengan, sebab ni kan, sebab kalau lengan tu biasanya sebagai seorang doktor nurses, dia selain daripada menyukarkan kerja, dia actually kalau macam kita nak resusc patient yang ada infection apa semua, dia akan transmit infection. Tu kita tahulah pasal darurah rukhsah tadi kan Ustazah, darurat kan. Tapi kalau yang macam memang kita kerja tu, macam staff saya sendiri, mereka pakai seluar tau Ustazah. Tapi memang saya galakkan diorang pakai seluar yang longgar lah, untuk mengelakkan bentuk. Cuba Ustazah perkemaskan sikit Ustazah. Bahagian pasal pakai seluar ni sebenarnya bukan doktor dan nurses sahaja. Soalan ni saya juga biasa ditanya oleh, sebab saya banyak juga dijemput oleh pihak polis. Selalu anggota polis wanita bertanya. Anggota polis wanita kan dia pakai pun macam tu, pakai seluar, pakai baju, sekian-sekian. Jadi pasal wanita memakai seluar sebenarnya ada perbincangan ulama. Sebagian ulama mengatakan wanita tak dibenarkan memakai seluar disebabkan ia menyamai pemakaian lelaki. Sebab pakaian seluar ni adalah pakaian lelaki, bukan wanita. Wanita adalah kain. Dan ada lagi pendapat yang lebih keras tentang hukum wanita pakai seluar. Soalnya dia mengharamkan totally wanita pakai seluar. Kalau kita kata longgar, dia kata longgar pun sekian-sekian kemudian bawa ujah. Namun di sana ada pendapat mengatakan boleh pakai seluar, yang penting longgar. Maksud longgar tidak menampakkan bentuk badan secara obvious lah, secara jelas. Kalau berjalan, kalau tunduk, kalau ni mungkin akan nampak jugalah kan, kalau bergerak. Jadi saya menyarankan subhanallah kepada para anggota polis wanita, apa-apa pekerjaan yang memerlukan pakai seluar. Tadi pun ada beberapa orang yang datang kat tempat, kat galeri tu kan, dia adalah pekerja kilang. Jadi kilang pun memang pakai seluar. Cuma kita diberi pilihan sebenarnya ketika jahit kan, sebab benda tu kadang custom made, kita boleh buat ukuran. Maka masa jumpa tailor minta terus untuk dilonggarkan. Saya kira bila dilonggarkan ia tidak menjejaskan kerja kita dan sebagainya. Jadi subhanallah tak ada masalah, pakai memang keperluan pakai seluar. Jadi pakailah baju tu, labuhkan sedikit di bawah pinggul, punggung, kemudian seluar tu dilonggarkan, insya-Allah menutup aurat. Cuma saya bimbang kadang saya tengok nurse, dan saya pun pernah baca komen-komen yang lucah oleh netizen berkenaan dengan pakaian nurse. Dia kata, oh seronok duduk dekat hospital, boleh tengok nurse, asyik aku ni gini, na'udzubillah. Sebab saya lihat pengalaman saya lama juga duduk di hospital, jaga ayah yang kanser, jaga mak dan sebagainya. Ada nurse yang jaga. Bahagian atas pun longgar je, tak berapa nampak. Tapi ada nurse mungkin dia buat ketat kot. Memang dia nak nampakkan ketat, pinggul pun dia buat ketat, lepas tu singkat. Jadi seksi sahabat-sahabat sekalian. Kalaulah kita pakai begitu wahai nurses sekalian,
maka Allah paling tahu niat kita kerana nak mudahkan kerja ataupun kita sengaja masa tailor tu nak pakai fit ikut badan, ataupun Allah Maha mengetahui ikhtiar kita sebenarnya nak tutup aurat, kita dah pesan longgarkan ya bahagian pinggan saya nak lurus sebab pinggan tu ketat ataupun lurus, saya rasa benda tu sama, saya nak laburkan sikit. Kemudian jika aurat tetap terlihat ketika kita menjalankan tugas, maka kita diampunkan oleh Allah sebab Allah dah tahu niat kita, Allah dah lihat ikhtiar kita untuk menjaga aurat. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu alam. Okey. Jelas Ustazah, terima kasih atas ada soalan lagi ke sahabat-sahabat semua nak tanya? Okey, sebenarnya kita nanti kejap lagi kita nak ambil gambar Ustazah untuk ramai-ramai. So kepada semua peserta minta open video sekarang ya. Sementara tu ada soalan lagi boleh tanya ya. Dan Ustazah masa kita agak suntuk jugalah Ustazah ya. Rasanya apa yang Ustazah dah cakap ni bertanya pun tak sempat, jadi kita tutup lah ya. Sebelum tu kita minta semua peserta tolong ambil tolong buka video semua ya, kita nak ambil gambar. Okey, sementara tu saya wrap up lah ya. Okey Ustazah minta buat macam ni semua. Okey. Macam biasalah kalau Ustazah bagi ceramah tu memang akan buat love tu. Okey, so jadi saya wrap up semua sementara ya. Saya wrap up semua. Sebenarnya saya memilih tajuk penutupan aurat satu jihad ni kerana jihad ni bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita jihad untuk memastikan semua sahabat-sahabat kita, orang bawah-bawah kita untuk menutup aurat dengan sempurna ya Ustazah. Dia jihad ini agak susah, memang kita rasa susah sebab kita tak nampak kemuliaan di sisi Allah tu, kita tak nampak. Bila kita kemuliaan di sisi manusia tu kita nampak Ustazah. Itu yang orang kejar. Sebab kemuliaan sisi Allah ni dia jauh lagi ya. Dia nak dapat syurga tu orang tak nampak lagi kan Ustazah. So jadi itulah, jadi kita berjihad tu istiqamah dengan apa yang kita dah pelajari hari ini. InsyaAllah Ustazah dah terangkan dengan begitu jelas sekali tentang bagaimana kita menutup aurat, ialah tutup aib kita sesama Islam macam mana, sesama ajnabi, sesama mahram, sesama bukan mahram, sesama bukan Islam ya. Dan bagaimana bila kita ni sebagai dalam keadaan kita darurah dalam keadaan kita melakukan perubatan, dan kalau sebaiknya yang pesakit Islam yang perempuan jaga, carilah berjuanglah untuk cari doktor yang sesama perempuan juga lah ya. Saya rasa itu okey, semua dah ni dah on video. Okay. So alhamdulillah. Nak pakai tudung pun tak boleh tabaruj ya Ustazah. Tak boleh tabaruj. Tak sempat nak kupas tadi. Tak boleh tabaruj. Yelah, insyaAllah. Nanti lain kali masa Ustazah ya. Okay. InsyaAllah lain kali kita akan jumpa secara fizikal. Kita doa sama-sama. Ustazah minta doa Ustazah untuk pandemik ni Ustazah. Ustazah doakan supaya pandemik ni berakhir Ustazah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un 'alim. Ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah, antara langit dan bumi ya Allah, wa huwa sami'un 'alim. Kami mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada segala mudarat di antara langit dan bumi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim ya Allah. Ya Allah, kami redha di atas ujian musibah COVID-19 ini ya Allah. Bantulah kami dalam melalui dan menghadapinya ya Allah. Bantulah kami ya Allah tetap teguh dalam menjaga akhlak kami ya Allah. Dalam kami reflect, kami memberikan tindak balas kepada ujian musibah COVID-19 ini ya Allah. Bantu kami menjaga lidah apa yang kami kata, tangan apa yang kami tulis ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, daripada ujian wabak COVID-19 ini ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang digugurkan Allah dosa-dosanya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya setiap kesukaran, kesedihan, kebimbangan dan setiap sakit yang menimpa
orang-orang yang mukmin itu, orang yang beriman itu, maka Allah sedang membersihkan daripadanya dosa-dosa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahhab, Ya Allah, Ya Salam, yang Maha memberi kesembuhan, yang memberi kesejahteraan, Ya Allah. Ya Allah, angkatlah Ya Allah wabak COVID-19 ini, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang menginsafi dan yang mensyukuri di atas nikmat kesihatan sehingga hari ini, dan menginsafi dengan apa yang telah berlaku, Ya Allah. Maka kami kembali kepadamu, Ya Allah, dalam keadaan jiwa kami tenang, dan Engkau juga meredai kami, Ya Allah, dan kami juga redha di atas ketetapan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah penyatuan kepada para doktor dalam ikhtiar mencari rawatan, Ya Allah. Berikanlah, Ya Allah, penyatuan dan saling menghormati di antara yang pro-vaksin ataupun anti-vaksin ataupun pro-choice, Ya Allah. Inilah antara polemik yang berlaku di antara kami sesama Islam, Ya Allah. Maka berikanlah pemunian, Ya Allah, dalam perkara ini, Ya Allah. Berikanlah petunjuk-Mu, Ya Allah, kepada kami, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, yang memberi cahaya hidayah kebenaran. Tunjukilah kami, Ya Allah, agar kami tidak membuat kesilapan yang salah, agar kami tidak mengajak kepada perkara yang mudarat, Ya Allah, agar kami melakukan tindakan-tindakan yang benar, Ya Allah, yang ilham datang daripada-Mu, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah, untuk memunikan apa yang sedang kami lalui ini, Ya Allah. Kami tahu, Ya Allah, proses ini adalah proses ujian, Ya Allah, untuk menguji setiap seorang daripada kami, Ya Allah. Sejauh mana kami redha, sejauh mana kami reflect dengan keadaan yang terbaik, Ya Allah, sebagai hamba-Mu, sebagai khalifah-Mu, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kekuatan kepada para doktor, para nurse, Ya Allah, para frontliner, Ya Allah, kepada semua yang berada di barisan hadapan ataupun belakang ataupun barisan tengah, kepada mana-mana pun bahagian, Ya Allah, yang sedang menghadapi secara langsung dan tidak langsung musibah COVID-19 ini, Ya Allah. Berilah kami kekuatan umat Islam menghadapi kesusahan, kemiskinan, kelaparan, Ya Allah, ketakutan, kebimbangan dan ketaatan kami kepada ulil amri, kepada pemerintah, kepada penasihat, kepada Kementerian Kesihatan, kepada para doktor dan sebagainya, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.